A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita hadir dan meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, ringkasan tafsir Ibn Katsir, yang mana kita sampai pada surah yang terakhir, surah yang terakhir, juzuk yang ke-29, iaitu suratul Mursalat. Kita belajar, kita ambil juzuk ikut juzuk. Mana hari itu kita dah ambil juzuk 30, kemudian kita ambil 29, kita ambil Al-Mulk, turun ke bawah balik. Kemudian nanti kita ambil pula Mujadalah, juzuk 28 kita ambil macam tu. Jadi dalam bincang kita yang lalu, kita dah masuk berkenaan suratul Mursalat. Even though kita kata dalam berkenaan dengan asbabun nuzul surah ini, banyak para ulama menyatakan dia datang pada surah, bentuk surah Madaniyah, maksud dia surah yang turun lepas hijrah. Tetapi isi kandungan dia ataupun peringatan yang ada dalam dia sepenuhnya adalah daripada bentuk Makkiyah, yang memperingat tentang akhirat, dan juga bentuk dia lebih kepada tajuk itu, bukan menuju kepada tajuk berkenaan ahkam, hukum ataupun peraturan. Ini ada antara sifat para ulama bahaskan, bezakan di antara tajuk surah Makkiyah Madaniyah. Okey. Jadi dalam surah ini para ulama, jumhur para ulama menyatakan dia adalah Makkiyah. Itu berdasar pada isi kandungan dia. Kalau ikut daripada segi masalah turun, kita baca asbab nuzul hari itu, ada para sahabat kata turun di Mina. Turun di Mina. Okey. Mereka bersama Rasulullah SAW, surah itu turun di situ. Okey. Bahkan Ibn Mas'ud menyatakan, aku terima surah berkenaan daripada Rasulullah SAW secara direct. Bagi dia baca, aku ikut, aku turuti. Baik. Itu bagi siapa yang datang semalam. Baik. Jadi suratul Mursalat, dan kita bincangkan itu Mursalat, dinyatakan itu yang bertiup, ataupun yang di sini boleh kata yang bertiup, okay? Yang diutuskan. Mursal dalam bahasa Arab, mursal maksudnya diutuskan. Mursil yang mengutuskan. Dia kata arsala yursilu irsalan. Arsala mengutus. Mursal yang diutus. Okay, Sayyidil Mursalin kan, mursal. Jadi mursalat kata adalah makhluk Allah Ta'ala yang diutuskan. Apa dia? Perbahasan dia panjang lebar. Ada yang kata dia adalah angin, ada yang kata dia adalah malaikat, dan jumhur ulama kata dia adalah angin. Angin berdasar pada apa yang datang, apa dia bertiup secara berterusan. Betul, asifat angin juga. Dua yang ayat tu pertama asifat asfa, angin yang bertiup kencang. Dan nasyirat ada katakan para malaikat, ada kata ni, tapi ada kata angin yang menyerakkan hujan, menghantar ke timur, ke barat dan sebagainya. Betul, fal fariqati farqa, mana itu dari kata para malaikat. Jumhur ulama kata ia adalah malaikat, mana yang mendatangkan dengan apa, dengan perutusan ataupun perbezaan di antara hak dan batil. Dunia fal mulkiyat dzikra, lalu malaikat berkenaan datang dan juga melemparkan peringatan. Dan peringatan datang tadi udhran, atau wahyu itu datang dengan udhran au nudhra, sebagai keampunan ataupun untuk apa? Untuk peringatan. Dan kemudian lepas Allah sumpah dengan sebuah perkara berkenaan, Allah Ta'ala nyatakan innama tu'aduna lawaqi', sungguhnya benar kamu dijanji untuk kamu adalah pasti berlaku. Bila berlakunya? Fa'idan nujumu tumisat, bila mana bintang-bintang dipadamkan. Bintang-bintang dipadamkan. Kita dah bincangkan itu, kita kata bintang ni dia ada umur dia. Depan mata kita nampak dia menyala setiap hari. Tak, dia ada umur dia. Dia ada bahan bakar dia. Dia ada nuclear fusion yang akan berhenti sampai waktunya. Dia tak ada berterusan selama-lamanya. Dia tak kekal. Ini telah kita pelajari berkenaan dengan astronomi. Kita tahu bahawa benda berkenaan ia. Okay? Kemudian wa idza sama ufurijat, dan pada hari langit dan apabila langit itu dibelah, terbelah. Wa idzal jibal nusifat, dan pada waktu gunung itu dihancurkan, diratakan. Wa idzar rusul uqitat, dan pada hari di mana rasul-rasul itu akan dihimpunkan. Dan di ayyamin ujilat, pada hari manakah mereka ni dihimpunkan atau dizahirkan? Liyaumil fasl, untuk hari pembalasan. Wa ma adraka yaumul fasl, kamu tahu tak apa itu hari pembalasan? Wailun yauma idzil lil mukadzibin, atau kata kecelakaanlah pada hari berkenaan bagi orang-orang yang mendustakan atau tidak percaya. So hari ini kita akan sambung pada ayat 16 sampai 28. Okey. Kalau mungkin dipendek sikit, kita ke depan lagi lepas tu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nakhluqukum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukadzibin. Baik, sambungan kepada Allah Ta'ala terangkan berkenaan hari pembalasan itu bila Allah Ta'ala firman alam nuhlikil awwalin. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alam nuhlik, adakah tidak kami binasakan al-awwalin, golongan terdahulu, yakni minal mukadzibin, di kalangan golongan yang mendustakan lirrusuli, terhadap para rasul. Bukankah ramai dah Allah Ta'ala kata. Memang kita kata bila berdasar pada apa, sejarah, bila kita kaji-kaji balik berkenaan dengan tinggalan-tinggalan lama bangsa-bangsa terdahulu yang ada tamadun yang besar, yang mereka ni kalau ikutkan logiknya patut makin maju, makin hebat, makin kaya, makin makin berjaya. Tapi bila sampai waktu yang Allah Ta'ala musnahkan, habis. Mana kita tengok tak ada seorang pun tinggal. Bahkan ada separuh tu tak ada siapa di bangsa berkenaan yang ada lagi. Macam bila Allah Ta'ala musnahkan Fir'aun dan kerajaan dia kan. Lepas tu tak ada dah orang cakap bahasa Fir'aun. Even orang Mesir yang ada sekarang pun tak kerti cakap bahasa Fir'aun. Tapi Mak Saleh pandai. Dia datang dia, ni hidrografik ni bla 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 bla. Dia tidak tahu, kena tipu je. Dia curi harta je datang. Kan orang Eropah datang, Perancis ke Britain, dia pergi sana dia curi harta je. Harta daripada piramid ataupun kubur-kubur lama, raja-raja di kawasan berkenaan, dia orang curi je. Yang kerajaan Mesir pun percaya. Betul ni perkataan dia cakap ni. Kelakar, pelik. Bahasa Sanskrit, kan bahasa dah pupus. Tak ada siapa pakai dah. Tapi dengan kalau ikutkan pada tamadun yang dulu, diorang ada kerajaan yang besar. Orang kata sampai kerajaan Sriwijaya sampai ke tanah Melayu, Langkah Sukar dan sebagainya. Dia bukan yang pelik tu, yang pakai serban nak dapat kuasa pergi ke istana negara tu. Itu pelik nama dia. Better lah ada sekian. Orang-orang macam tu tangkap, pergi dekat-dekat, lempar muka tengok. Kan kau tahu betul tidak kan, ada kuasa ke tidak. Kadang-kadang pelik manusia ni kan, tak ada kerja lain. Kan better lah sekian, penerima wasiat lah benda. Kau gila kuasa ke apa? Kan kalau tak jadi pemerintah pun tak punya masalah. Jadilah hamba Allah Ta'ala sudah. Kan jadi hamba Allah Ta'ala, sampaikan yang hak, yang batil, yang berterang pada manusia perkara-perkara berkenaan supaya manusia tahu apa halal, apa haram. Dah madai, cukup dah. Tak perlu anda jadi pemimpin yang diikuti, tak apa, tak ada masalah. Dan tak jadi pemerintah pun tak apa. Yang penting apa? Ilmu tu disampaikan. Kalau kita ni manusia ni, kita kata yang tinggal pada kita ni sebenarnya adalah pengetahuan. Orang terdahulu mati dah kan, tapi yang kita dapat dari mereka apa? Pengetahuan. Perjalanan mereka, pelayaran mereka, pengalaman mereka, apa mereka bina, apa mereka musnahkan, apa yang berlaku. Itu yang kita dapat. Manakala tak ada pun orang berkenaan, tak ada masalah. Tak jadi pemerintah pun tak ada masalah. So pening kepala. Pelik jugalah Angka Sukar dah. Apa benda ngarut-ngarut je kan. Kena tangkap tu, better masih selamat dia. Lawak ada orang ni. Cerita dia gitulah. Kita kata kerajaan-kerajaan yang lama, pergi ke Myanmar, ada kadang-kadang kuil dan sebagainya. Semua benda ada kat situ. Tapi mana pergi orang berkenaan? Orang yang bina tu tak ada. Sampaikan orang bina tu tak ada, sampaikan sebahagian daripada binaan-binaan lama ni dianggap oleh ahli sains sebagai apa? Dibina oleh makhluk asing. Saya ni kadang-kadang bangang juga, semua makhluk asing. Tak boleh jawab je makhluk asing. Tak boleh sekian je makhluk asing. Every time tak ada jawapan, makhluk asing. Try buat nyawa. Alexander Oparin daripada Rusia, dia dilantik oleh kerajaan Rusia dahulu untuk buat kerja ni. Kalau buka Wikipedia ada. Saya ada gambar lagi, Alexander Oparin. Dia kerja dia dulu dia ditugaskan kerajaan Rusia bila naik Stalin, Lenin kan. Diorang suruh dia buat nyawa. Dia memang usahakan buat nyawa, dan segala apa dia nak buat, kerajaan Rusia bagi semua sekali. Pasal dia ni kata genius kan. So dia try buat. Semua dia perlukan ahli biologi, datang. Dia nak ahli kimia, datang. Semua kena datang jawab. Apa benda yang dia nak, semua kena datang. Maksudnya dia kena aturkan supaya last sekali buat nyawa. Last sekali, lepas dah kaji, last sekali keluar apa? Nyawa dari atas dia. Nyawa dari atas. Tak boleh ada kat bumi.
Pasal manusia ni kita kata kalau kita gabungkan balik, kita ni hanya substance campuran. Nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur, magnesium, potasium, kan, iron sikit lah, kan, ada iron sikit dan sebagainya. Yang mana benda-benda tersebut kalau kita gabungkan balik sikit je. Mana paku adalah sebatang paku, 3 batang pensel. Sulfur boleh, kan, karbon kita 3 batang pensel. Karbon sulfur kita boleh bersekutu seekor anjing. Kusani tak ada. Tu kita kata tak ada benda berkenaan bahan. Kita tak ada emas. Kita tak ada aurum, tak ada platinum, tak ada. Yang kita ada adalah unsur tadi. Dia ada 11 unsur lebih kurang. Kalau saya pun ni sangat ingat lupa. Kadang-kadang bukan kerja pun, pasal kita kadang-kadang bentang, kadang tak bentang. Tak ingat. Apa benda ni? Dia benda tu, mana entah. Sekejap. Sulalah, mana sulalah? Sulalah hilang. Ya. Peringkat sulalah. Okey, dia macam ni. Dia kalau kita kata elemen kan, elemen yang bentuk alam ni, kita ada periodic table kan, orang hafal kan. Okey, banyak ni. Actually Al-Quran tak sebut dalam surah apa? Dalam surah Al-Mu'minun. Kau tak kata apa? Ayat 12, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Demi sungguhnya kami telah ciptakan manusia dari sulalah. Sulalah dalam bahasa Arab, dia actually maksud dia sulalah ni adalah parti, mana substance ataupun dia kata mana essence. Mana silap benda yang kita kata bukan semua sekali. Kalau kita 20 benda, kita pilih 3. 3 tu pilihan. Kita ada 20 benda, kita ambil 3 benda daripada 20 tadi, mana itulah pilihan, itulah sulalah. Mana pilihan tertentu sulalah ni. Bukan semua. Okey. Jadi bila kita kata macam mana pilihan tanah, kita ambil tanah. Tanah apa benda tanah? Apa tanah punya kandungan? Bila kita rujuk balik, tanah ni merangkumi benda ni. Kan actually mungkin banyak sikit, bersikit, besar, tak besar dan sebagainya. Tapi semuanya merangkumi ni. Apa hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, ferrum. Dia actually kan bahan-bahan ni kan. Ada orang hafal tu. Time sekolah tu hafal lah. Dari kerja tak hafal dah. Kau tanya sekali lagi dia tak ingat. Ini jawab tu periksa je. Okey. Tapi kita kata manusia ni, kalau kita perhatikan, tulang manusia ada kalsium dan juga fosforus. Air yang bentuk 70% berat manusia kepada manusia 70% adalah udara, adalah air, dan air itulah hidrogen, oksigen. Otot daging manusia pula terbentuk dari protein, lemak dan juga serat. Dan bahan utama sementara protein ni terdiri daripada 5 unsur, iaitu oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon, sulfur. 5 bahan tu. Macam banyak tadi. Jadi kalau kita tengok kan, ni contoh macam Ilya sebut kan, elemen yang merangkumi badan manusia. Oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 9.5, nitrogen 3.3, kalsium 1.5, fosforus 1.0, potasium 0.4, sulfur 0.3, sodium 0.2, klorin 0.9. Dan ini yang tetap. Dia ada bahan yang keluar masuk tau. Garam, mineral dan sebagainya itu keluar masuk. Yang kena masuk keluar. Ada yang tetap kukuh tak bergerak, macam kalsium kan, kalau keluar berjalan peninglah kita. Apa jadi tulang dia hilang, dia kata. Tak boleh. Dia maksud dia ada bahan tetap, ada bahan beralih-alih. Bahan beralih ni yang kita continuously dipakai. Macam air mineral dan sebagainya kan, mineral tu dipakai dan dibuang. Tapi yang lain-lain tu yang kekal. Yang kekal ada. Jadi kalau kita perhatikan balik, yang jadi manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 bahan je. Mana banyak-banyak tu, yang jadi manusia hanya 11 bahan tu je. Yang lain tak ada. Yang carilah aurum ke, uranium ke, plutonium ke, tak ada. Yang gatal-gatal, xenon ke, zion ke, tak ada. Neon pun tak ada. Helium pun tak ada. So kita ada bahan, inilah bahan kita. Mana kita kata manusia ni, lepas dia kaji tu, bila ahli sains kaji manusia, dia dapat jawapan ni je. So kalau kita ambil lah hidrogen, nitrogen, magnesium, kalsium, kan, potasium dan sebagainya, kita ambil bahan-bahan tadi, kita campur masuk blender, menjadi orang tak soalan? Buat apa tu? Buat orang. Blender dalam ni kan, buat macam uli-uli. Tak jadi, sebab apa tau? Sebab nyawa tu adalah substance yang lebih berlainan. Yang kita adalah sekali lepas kaji-kaji kita ni apa, hujung tu nyawa datang mana? Itulah sekali akhirnya keluar dia kata apa? Nyawa ni elektron oparin. Nyawa dari atas. Nyawa dari atas. Dia tak ada alasan. Dia kata nyawa mesti daripada angkasa lepas yang lain, dia kata. Tak boleh datang kat sini juga. Pasal kita hanya bahan.
Tapi nyawa tu tak ada, dia kata. Ini hasil conclusion. Ini tahun 50-an dahulu. Kalau tahun yang terdekat kita tahun 2001 dulu. Ingat ketika mana ada satu apa? Dekat majalah Times kelakar gambar, dia tangkap gambar kan. Kumpulan yang apa, dia buat apa, klon kambing Dolly tu. Kan? Kambing tu sebenarnya cacat. Tapi dia tak highlight kan, dia ada 5 kaki. Ada 1 kaki kat belakang kepala. Tapi dia tunjukkan sebiji macam mak tak. Kambing tu cacat. Actually every time cloning dibuat tak pernah dapat sempurna. Every time dia buat mesti cacat. Dan dia mati cepat dia mak dia. Dia cepat, okey. Dia orang pun kaji lah sekali kan. Dia orang kata apa? Dalam majalah Times kan, dengan gambar, dia orang tak gambar kan, majalah Times kan suka buat perangai tangkap gambar orang tu pandang tempat lain, tangkap sini tapi dia pandang tempat lain. Kan? Jadi kan dia orang buat macam tu. Saya ingat lagi dia orang keluarkan statement, dia kata apa, dan lepas tu orang tak pandang dah dia orang. Dia kata manusia dibuat oleh makhluk asing. Tak ada jawapan. Maksudnya itu hasil kita. Kalau kita kaji manusia, itulah kita. Mana kalau kita kata lain, maksud dia nyawa itu bukan benda boleh kita cipta. Maksud dia ada pencipta menciptakan nyawa tadi. Bukan kita main susuka hati je. Soul tu, nyawa tu. Yang kita kata bahan tu ada, nitrogen macam dalam protein kan. Macam dia kata apa? Dia panggil apa? Acid amino. They can create the amino acid tu punya rupa sebiji macam amino acid dengan campuran lah nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur, 5 bahan tadi. Tetapi nyawa tak ada. Pasal yang sel manusia ni, sel binatang ke, ambil letak air dia hidup. Kan, yang mana ada nyawa. Semut sekalipun ada nyawa. Nyawa tu datang mana? Habis, tak ada jawapan dah. Nyawa tak ada jawapan. Pasal masa dia mesti ada yang menjadikan, menciptakan. Dan tiba-tiba ada nyawa je, mana boleh. Kan, diorang tak boleh terima benda berkenaan. Tapi kita kata jawapan apa berlaku pada masyarakat manusia ni bila asyik percaya benda pelik-pelik ni, percaya alien, menjaga anak-anak kadang-kadang. Saya jumpa anak-anak orang kat mana dia mesti jumpa tu. Orang Tamentun juga kerja ni. Dia kalau pelik ni orang Tamentun. Anak dia percaya apa tau? Alien tu betul. Betul ustaz, dia lawan saya. Betul ustaz. Dia lah budak sekolah awal akhir sekolah rendah masuk sekolah menengah. Budak perempuan lah 8 ke 7 macam tu kan. Tak, bukan 8 7, atas lagi. Dalam tingkatan darjah 4 darjah 5 kot. Yelah sekolah pun international, sekolah bukan sekolah bang-bangang. Tapi cerita dia, betul ustaz ada alien, kau biar benar. Kau buka sekarang, saya bagi komputer, buka sekarang. Dia buka, semua tak ada. Kata kau jangan main dengan aku kena aku letup kepala kau orang. Budak tu kan, budak perempuan, dia lawan saya. Mak dia pula macam, ya kau ustaz. Saya kata janganlah, ni anak-anak kadang percaya alien pelik-pelik ni. Benda tak ada. Betul ustaz ada alien. Tak ada, orang cakap. Kau buktikan sekarang. Kan? Pasal benda ni, pasal orang cari jawapan. Bila tengok bangunan yang runtuh, yang roboh tu, tak ada jawapan. Mana datang benda berkenaan? Soalan sekali, alien. Pasal tak? Dia cepat lompat. Dia tak nak kata apa kaum tu ada tapi musnah. Soalan apa musnahkan mereka? Wabak penyakit. Apa musnahkan mereka? Banjir besar. Apa musnahkan mereka? Tanah runtuh. Yang mereka tak ada kawalan ke atasnya. Yang mereka ikutkan kemajuan mereka, mereka tak patut musnah. Macam bangsa Rom kan, dengan Colosseum, dengan apa benda, tandas awam diorang ada. European tak erti tandas awam, baru tahu tandas awam kemudian kan. Orang Europe baru tahu. Diorang awal lama dah ada tandas awam. Yang mana dengan tandas awam tadi boleh tersekatnya apa, tersebarnya apa, penyakit-penyakit yang merebak seperti apa, penyakit apa, taun dan sebagainya kan, kolera lah sebagainya, boleh hilang. Tapi diorang mati juga. Mana pergi? Tak ada dah. Bahkan pakar buat tandas tadi pun tak ada. Perasan tak? Mana orang Eropah lepas tu kena Black Plague kan, sampai diorang ingatkan benda ni ada hantu dan sebagainya. Padahal diorang tak bersih. Even salah satu pulau, saya sebut 6 pulau ni orang gelak, Pulau Sandwich. Pernah dengar? Dari kawasan di Afrika, Pulau Sandwich. Mana dia lalu orang kawasan berkenaan masuk Islam. Bukan ni, Sandwich dekat kawasan Amerika Latin ke? Pulau Sandwich. Try cari nanti tengok. Pasal para ulama kat kulit tulis benda ni. Apa? Jadi ada orang Islam ramai kat situ. Bila kolonial datang, diorang ditukar masuk agama Kristian balik, banyak mati. Diorang ada tersebar penyakit pasal cara kehidupan yang salah. Mana tak ada dah. Kalau dulu Muslim kan, makan tangan kanan kan, senyap tangan kiri, asing kan. Kemudian kuku kena potong, bulu ketiak kena cabut. Mana ada kebersihan, personal hygiene. Jadi masyarakat rakyat berkenaan bagus. Tapi bila tukar saja, diambil oleh kena, ditukarkan, jangan amalkan Islam langsung, dan sekali mati orang pulau berkenaan.
Mati ramai sangat. Sebab apa? Sebab tersebarnya penyakit-penyakit, wabak penyakit. Jadi kadang-kadang kita kata pengalaman orang terdahulu kita tak belajar. Tapi yang penting faham sekarang bahawa orang terdahulu yang menentang para rasul alaihi wasallam banyak yang musnah. Macam kaum Sabak kan. Kita tengok macam mana. Mereka ada empangan pertama di dunia. Empangan pertama di dunia di Maghrib. Besarnya empangan berkenaan kan. Tak ada empangan terbesar sebesar itu asalnya. Tapi lah zaman kita sekarang ni dia lebih kita pakai simen konkrit. Diorang tak ada simen konkrit pun. Tapi empangan besar diorang buat. Sampai sekarang ada lagi kawasan tertentu yang ada dekat Maghrib tu, yang padang pasir, keliling padang pasir, ada kawasan tertentu ada air. Mana kita tahu macam mana diorang boleh ada teknologi berkenaan. Tapi mana pergi orang yang buat tadi? Bila panggil pakcik-pakcik yang ada ni, tak kerti buat. So siapa yang buat dahulu? Kalau kita, kaum yang telah musnah. Kalau ahli sains barat, makhluk asing, alien. Jawapan yang paling apa? Nonsense. Untuk apa? Untuk melepaskan diri daripada masalah apa? Keingkaran pertuhan membawa kepada kemusnahan. Memang kita kata ada lepas datang yang diberikan Taurat, Allah Ta'ala tidak lagi hukum manusia ni dengan cara macam tu. Pasal memang lepas datangnya Taurat diberi pada Musa AS, tidak lagi diberikan Allah Ta'ala hukuman macam yang terdahulu. Mana tak ada, jangan tunggu dah datangnya bala banjir besar macam berlaku di Syria ke, di Mesir ke. Janganlah kita tunggu nanti ada orang datang ribut pergi bunuh orang kafir. Tak. Pasal telah ada jihad. Yang sebab itu dihentikan. Allah Ta'ala tak berikan benda berkenaan pada mereka lagi. Jangan tunggu benda pelik-pelik lah. Kan tak buat kerja duduk diam je, nanti malaikat datang sepak orang. Tak ada macam tu. Mana maksudnya ada jihad dan sebagainya. So lepas datang Taurat tidak lagi berlaku benda berkenaan. So secara asasnya itu sebab kenapa kita tak dapat lihat lagi. Yang berlaku sekali-sekala macam dekat Aceh atau dulu kat Sri Lanka pernah berlaku ribut taufan. Sebenarnya ribut taufan di Sri Lanka 1.5 juta mati. Tapi oleh kerana zaman tak ada internet, senyap. Dan berlaku lama. Tapi ada kata yang Bangladesh. Kalau ada kata yang berlaku di Aceh hari tu, pasal benda tadi besar dan kebetulan apa? Banyak ada internet, orang ada handphone, tunjuk gambar dan sebagainya. Kalau tak ada senyap lah. Itu cerita dia. Itu beza dia zaman kita sekarang ni, kematian dan sebagainya akan menjadi dahsyat. Macam berlaku di Mesir, pembunuhan sekarang ni, atau di Syria. Syria sebenarnya sebelum Bashar Assad kan, bapa dia Hafiz Assad. Hafiz Assad dulu saya kata dia pernah bunuh lagi ramai rakyat dia. Dia bunuh pakai bom, dia hantar jet pejuang tembak satu kampung, satu bandar Hama. Dia tembak, dia jatuhkan bom di perkampungan berkenaan. Macam tu je. Tapi tak ada pun dibincang. Sebab apa? Tak ada internet. Tu je cerita dia. Kalau kita ada internet tu kita dapat tahu benda berkenaan. Kena tahu betul benda ni. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, mana alam nuhlikil awwalin, adakah tidak kami musnahkan orang terdahulu? Yakni di kalangan orang yang mendustakan, minal mukadzibin lirrusul, di kalangan orang yang mendustakan terhadap rasul, al-mukhalifina, yang menyanggahi atau menyalahi, lima ja'uhum bihi, terhadap apa yang mereka itu para rasul datang kepada orang-orang berkenaan dengannya. Mana barang yang rasul tu bawa, risalah mereka bawa ni tadi, mereka disalahi dan juga canggahi. Kamu tak nampakkan mereka musnah? Atau suruh kita tengok orang di Petra Jordan tu kan, dengan kebakaran mereka buat pintu bergerbang dan sebagainya, bukit ditebuk jadi rumah. Tapi mereka dengan kepandaian mereka tetap musnah. Tak ada seorang pun tinggal. Mana pergi orang-orang berkenaan? Itu Allah suruh kita tengok. Okey? Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami ekorkan mereka, kami turutkan mereka ini dengan apa? Dengan golongan yang baru, yang lain. Ai mimman asbahahum. Itu di kalangan orang yang menyerupai orang-orang yang terdahulu. Okey, tapi dalam begitu dia bukanlah orang yang sama. Sebab saya kata kepakaran orang tersebut tak ada daripada orang yang berikutnya. Macam kita dekat Malaysia ni bercandi Debah Bujang kawasan berkenaan pertukangan besi tau. Dia bukannya rumah kayu. Dia orang punya, kalau pergi tempat tu, dia orang dah advance banding dengan pakcik-pakcik kat keliling tu yang buat rumah kayu tu. Orang kawasan tu lagi advance. Tapi mana pergi mereka? Mana pergi orang-orang berkenaan? Kan? Mana pergi orang tersebut? Mana kalau panggil balik suruh bina, tak boleh buat dah. Panggil pakcik-pakcik kat Kedah tu, pakcik tolong buat balik tempat ni, tak boleh. Dia tak boleh buat benda berkenaan. So soalan sekarang, mana pergi orang-orang awal tadi? Rupa mungkin macam kita, saiz macam kita, manusia juga. Tetapi apa? Kepakaran, kepandaian tidak lagi sama. Macam orang bina piramid kan, mana pergi mereka dengan batu besar macam tu, siapa mereka? Tapi kan tengok-tengok mayat Firaun lebih kurang saiz kita je. So mana pergi orang yang awal tadi? Mana orang yang boleh bina tu mana pergi? Sampai kata terpaksa ahli-ahli sains barat terpaksa kata ini adalah makhluk asing punya kerja. Kan kesian. Kalau dia kata orang-orang kat Mesir kata kami boleh bina baru, sekarang kami bina. Kan mudah. Kan semua settle masalah. Ini kadang-kadang ahli sains, kalau tengok cerita tentang piramid ni kan, ahli sains reenact balik. Dia try buat sekali lagi. Macam mana cara? Dia kata ada cara, dia kata golek batu atas kayu.
kemudian diorang bina benting pasir. Mana maksud dia macam ni? Ni binaan tu, ini pasir. So diorang stack batu tu ikut pasir tu, itu rendahkan apa dia macam tu. Bina bawa pasir, timbunkan pasir sebelah binaan tersebut, kemudian bawa naik kat situ. Macam tangga lah. Tak buat juga, tak boleh. Mana perginya orang-orang berkenaan? Itu yang Allah Ta'ala suruh kita perhatikan. Okey? Walihadza qala. Kerana itu Allah Ta'ala kata, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan terhadap orang-orang yang membuat kesalahan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari berkenaan bagi orang-orang yang mendustakan. Maksud dia Allah Ta'ala tunjukkan, tengok itu jadi, itu kuasa kami, Allah Ta'ala kata. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Dia kata thumma qala, kemudian Ibnu Katsir berkata thumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, mumtannan, mengungkit ataupun mengungkit kenikmatan, memperingatkan nikmat, ala khalqihi, ke atas makhluk dia, wa muhtajjan ala i'adati bil bada'ah, dan dia berhujah, Allah Ta'ala menghujah ke atas pengembalian semula untuk kehidupan dengan apa? Ungkit apa? Permulaan. Mana the start, dia kata the second coming will happen because the start is actually already being done. Pasal maksud di sini untuk memulakan. Macamlah. Bila kan dalam surah Yasin kita baca kan di hujung di akhir surah Yasin, Allah Ta'ala nyatakan apa? Awalam yaral insan, adakah tidak melihat manusia ini, anna khalaqnahu min nutfatin, bahawa kami telah ciptakan dia daripada nutfah, tisan air, tisan air je. Mana air nutfah. Fa idza huwa, tiba-tiba dia lepas dah jadi ni, khasimun mubin, dia menentang lagi dengan nyata. Ini penentang yang nyata, khasim, menentang, melawan dan nyata. Mana asal kejadian ni macam ni tak, kalau kita kata Allah Ta'ala musnahkan kita ni sebelum jadi manusia, kita ni apa nilai? Tak nilai pun. Dan dia kata wa darabalana, Allah Ta'ala kata lepas tu, dia buat untuk kami contoh. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa kejadian dia. Dia buat untuk kami contoh. Dan apa buat dia buat oleh orang-orang apa Quraisy dahulu, bila Nabi sebut pada mereka berkenaan dengan akan dibangkitkan semula manusia ini, dan Nabi spesifikkan pula kawasan mana terletaknya sel-sel yang akan menumbuhkan balik badan manusia. Datang golongan ni, dia pergi ambil, dia gali kubur, dia ambil tulang tu, dia hancurkan kepada Rasulullah. Ada kata Walid bin Mughirah, ada kata Umayyah bin Khalaf. Dia ambil tulang tu, dia kata ya Muhammad, dia tiup balik. Man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa boleh hidupkan balik tulang selepas dia hancur binasa? Kan dah reput, berkecai. Siapa boleh hidupkan balik? Dia datang buat macam tu. Allah Ta'ala marah kan? Allah kata dia buat contoh untuk kami, dia lupa kejadian asal dia. Yang kejadian asal kita kan, kan air yang kita kata tak sampai setitik pun nilai dia. Mana manusia ni kan kata macam ovum yang wanita hasilkan bulan-bulan. Dia punya saiz paling besar. Sel badan paling besar. Okey, ini kalau orang tanya kuis, apakah sel paling besar daripada badan manusia? Jawapannya adalah ovum yang dihasilkan oleh wanita. Sel-sel lain semua kecil dari itu. Tak ada sel lebih besar berbanding dengan single sel dalam badan manusia. Paling besar adalah ovum yang dihasilkan oleh wanita. Okey, saiz dia adalah sebesar hujung jarum. Tahu hujung jarum tu kan? Kalau anda boleh nampak hujung jarum, itulah besar dia. Itu saiz sel paling besar. Kalau kita kata sel kita macam ni kan, kita garu pipi kita, letak bawah mikroskop, ada ratus juta, ada ribu-ribu sel kat situ sebenarnya. Jadi kita buat macam tu kan, kita garu-garu kan, banyak sel. Tapi sel paling besar adalah ovum wanita hasilkan. Kalau dia kata bersepah kan begini, ini ovum anak raja. Lintas tu anak raja punya kan. Mana ada orang tengok, tak ada benda. Kan, contoh macam air mani macam tu juga, sperma yang dihasilkan oleh seorang lelaki. Lagi kecil daripada ovum tadi. Ratusan juta ada, tapi tak ada penghormatan. Bila nampak saja, taulat tuanku kan, bakal jadi raja. Mana ada? Tak ada benda kat situ. Maksud dia, Allah Ta'ala kata dia sibuk tentang dia hujah kami, dan dia lupa kejadian asal dia. Dan dia kata pada kami, man yuhyil izam wa hiya ramim, siapa boleh hidupkan tulang setelah dia mati? Allah Ta'ala kata, suruh jawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan hai Muhammad, akan hidupkan dia balik tulang tu alladzi ansha'aha awwal marrah, Tuhan yang mula-mula jadikan dia dulu. The first creator can recreate benda yang sama. Apa masalah dia? Jadi kita dah ada blueprint kan, berkenaan perkara satu benda. Kita ada alat mesin dan sebagainya, blueprint kita ada semua sekali. Apa bahan, apa sekian, boleh tak buat balik sekali lagi? Lagi mudah. Kan kita contoh macam bila kita ada kereta mahal lah, katakan kereta kita BMW, banyak makan wang.
Bapak mentua saya punya ayat ni. BMW banyak makan wang dia kata. Ya, serius. Nak ganti tayar boleh ganti satu je, ganti 4-4. Kalau Camry punya tayar pun ganti satu tayar dalam 600. 6 kali 4 24, 2400 kalau tayar. Dia tak boleh gaya kereta mahal ni pelik. Dia tak boleh ganti tayar satu. Dia ada sensor. Kalau sengit sebelah sikit siap masalah. Kan? Bukan boleh murah. Okay. Anyway, katakanlah kereta kita mahal gila. Kemudian accident. Kalau hantar dekat Pak Mat ujung Sungai Bercala, memang dah tak boleh buat balik. Kan Pak Mat ketuk-ketuk, aku tak boleh ketuk dah. Tak boleh, ini je aku boleh buat. Ketuk-ketuk tak cantik. Kita akan jadi macam, kita expectation kita apa pada Pak Mat? Macam kita kata Pak Mat mana reti sangat kan? Bukan dia yang buat. Saya kalau hantar syarikat yang buat kereta BMW tu, hantar balik ke Jerman, soalan boleh buat balik tak? Apa masalah dia? Blueprint dia ada, semua dia ada, bahan dia ada. Jadi sekarang ni bila Allah Ta'ala hujah pada kita, dia kata dia nak bagi tahu kiamat itu pasti berlaku, tapi dia ungkit pada kita apa? Bila dia sebut berkenaan dengan apa akan jadi, dia ungkit sekali nak bagi tahu pada kita hujah kenapa kiamat akan jadi. First, contoh macam orang-orang yang terdahulu, yang jahat, yang Allah Ta'ala murkai. Dia orang ni adalah golongan yang kita katakan kadang tak diadili lagi. Kadang-kadang dia matikan kena runtuhan bangunan, pengadilan tak berlaku lagi pada dia. Maksudnya orang yang dizalimi tak dapat pun kata, ya Allah aku, dia buat macam-macam. Dia ambil harta aku, dia sekian. Dia macam-macam benda dia buat. Macam Firaun kan. Bila dia pergi ke laut kan, dia impet dengan oleh air tu. Actually dengan apa yang dia buat, pembunuhan kepada anak-anak Bani Israel, anak-anak Nabi keluarga Yaqub alaihissalam, yang apa kita kata bunuh yang lelaki, tinggalkan perempuan, seksa dan sebagainya. Seriously, berpadanan ke hanya setakat mati macam tu? Tak padan. Jadi Allah Ta'ala maha adil. Dia takkan biarkan macam tu. Maksudnya golongan berkenaan Allah Ta'ala akan datangkan balik untuk diadili. Dan kat sini pula bila Allah Ta'ala datangkan dengan hujah kedua, Allah Ta'ala datangkan dengan hujah masalah kejadian kita. Kiamat pasti berlaku sebab kejadian kamu. Tengok kejadian kamu. Kamu tak usah pelik bahawa macam mana kamu akan jadi semula. Pasal kamu diciptakan oleh Tuhan yang sama akan menghidupkan kamu semula. Tu Allah Ta'ala kata, Rasulullah jawab dalam surah Yasin, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, akan hidupkan balik tulang tu Tuhan ciptakan dia mula-mula dahulu. Yang daripada ni ni. Yang tak nampak kan, yang kita kata kalau inilah kat sini kan ada air mani, ada sperma, ataupun ada ni. Ada ovum nanti telah disenyawakan dengan sperma. Tak terjadi saya. Ada nampak? Tak nampak kan? Yang macam tu keadaan asal kita sebenarnya. Dan dalam masa 9 bulan membesar. Jadi jari kapak kaki besar 2 jari. Lepas tu lah sekali jadi 6 inci kaki kan. Besar kaki mula besar kepala. Kan? Padahal sebenarnya dulu kalau dipijak oleh orang, tak ada siapa boleh selamatkan. Allah Ta'ala jadikan macam-macam benda. Lahirnya manusia tadi kan first thing first. Dia jadikan macam ada sihir tau. Macam ada magic. Budak-budak ni dia budak lahir kan dia berak, kencing, nangis, sikit menangis. Sikit kan. Mana dia kata cakap dengan orang? Seriously, kalau dia kata kita ada orang tua macam tu. Orang tua buang air bersepah. Tu kejap-kejap menangis. Tu gigi tak ada. Kan nak bela? Angkat tangan. Tak ada seorang nak bela. Dia karakteristik dia lebih kurang sama je. Pakcik yang tua ni menangis, baby menangis. Pakcik yang tua ni buang air bersepah, baby pun buang air bersepah. Yang pakcik ini tak ada gigi, baby tak ada gigi juga. Yang baby tu kita beri jaga sebab apa? Itu kita kata rasa yang dalam jiwa manusia ni, sayang yang Allah Ta'ala campakkan untuk supaya budak tu terjaga. Kalau Allah Ta'ala jadikan perasaan menyampah dengan najis dan sebagainya, macam mana kita tengok orang tua, tengok orang budak sama saja kan? Dari segi masalah gangguan sama je. Tengah malam nak tidur, kan kita. Yang berdua lepas atuk tua kan, pakcik tua, bapak kita dah tua, kita bela. Tengah malam dia ngigau. Kan? Kita cabar jadi bapak aku ni kan. Kacau betul orang tua ni. Tapi kalau baby kan, sanggup bapak tu angkat nyanyi tengah malam kan. Seriously kan? Kenapa? Itu sebab Allah Ta'ala jadikan untuk manusia ni terbela. Orang tengok kesian. Tengok ada kesian. Tak kira anak tu Cina ke India ke Melayu ke bangsa apa sekalipun, sepet ke mata dia, bulat ke mata dia, sama je. Tak comel pun, masih lagi orang nak bela. Sebab apa? Sebab itu dia kata benda tadi supaya dia terpelihara. Jadi jangan anda sangkakan bila anda dah hidup besar ni, anda besar kerana memang anda besar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan aturan untuk siapa yang jadikan anda membesar. Siapa akan bela anda. Kalau dia kata orang tu jadi anak yatim, ada orang nak bela dia juga. Siapa yang aturkan? Kalau orang tengok menyampah, kan ada orang tengok menyampah. Seriously, benda ni bukan kerja kita. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala nak ingatkan kita, ini kejadian kamu yang asal. Kamu boleh sekali lagi Allah Ta'ala create balik. Terus bimbang kata. Jadi kata pasal dia nak merhujah dekat sini dengan mengungkit kejadian ya, dan juga merhujah ke atas pengulangan semula kejadian bil bada'ah dengan permulaan. The starting
Mana dia recreation berdasar pada restarting tadi. Mana starting of creation tadi adalah hujah bahawa untuk restart balik tak ada masalah. Dan Allah Ta'ala berfirman, alam nakhluqukum mimma immahin. Adakah tidak kami telah jadikan kamu mimma immahin, daripada air yang hina. Maksudnya ini bukan pada Adam lah, ini pada kita. Pada anak-anak Adam. Maksudnya kita jadi daripada air yang hina. Maksudnya tadi telah saya kata tak ada penghormatan pun. Tak ada orang macam, air mani siapa ni? Tak ada. Orang kata dia benar kan, hodohnya kan, kotornya. Macam orang pandang jijik. Mana orang pandang baik? Kan? Benda tu menunjukkan bahawa apa? Ini asal kamu. Yang tak ada orang kata kan, kan, tak ada. Benda menunjukkan bahawa benda tu hina. Jual sekati pun tak ada macam ni kan. Kadang kata, siapa nak jual pakai kilo, pakai liter, tak siapa nak beli. Faham tak? Dia macam kahak, kotor macam tu. Dipandang macam orang pandang kahak macam tu, orang pandang air mani. Tak ada macam, secretnya air mani ni, tak ada. Menunjukkan bahawa itu asal kita. Yang belagak sangat kenapa soalan ni kan? Yang kita besar ni kita belagak sangat kenapa? Kita ni asal macam tu je, tak ada nilai. Worthless. Kau orang pandang tepi jalan pun tak ada macam kutip. Oh ini bagus ni. Gambar kebaik dia tu. Kan? Tak ada. Kan? La ilaha illallah. Dhaifun hakir. Lemah. Hakir, hina. Bin nisbati ila qudratil bari azza wa jalla, mengikut nisbah mana kekuasaan. Bahkan hina tadi tu bukan setakat hina gigi. Hina berdasar pada alam ni. Mana digerakkan angin alam, contoh macam awan tu punya besar. Banding dengan kejadian kita, awan tu punya kedudukan lagi berat, lagi besar. Matahari dengan kita lagi berat, lagi besar. Maka actually ada satu ni apa? Satu gambar, saya ada gambar tidak? Ni ada gambar. Ni ke? Kan. Ni masalah ni. Kerja si sepah tu tak ada masalah. Tak ingat letak mana. Tak ingat adalah letak mana. Kalau ada saya tunjukkan gambar. Actually gambar tu diorang edarkan ikut internet sebenarnya zaman dulu. Dan the first gambar tu dulu kata saya daripada Cina kot. Cina ke? Pasal diorang padamkan writingnya asal. Pasal apa benda tu? Mana pula kabel USB hilang. Kalau tak ada tak tengok ada. Ada saya tunjuk. Tak ada saya tunjuk. Kabel dia tak jalan, yang salahkan saya. Yang kabel dia duduk sini kan, dengan ada muka saya macam mana. Okey, ni cadang nak juga kemas-kemas hadis ni. Tak kemas-kemas sampai sekarang. Bersepah macam benda dia. Okey. Cek. Nak tunjuk bandingkan kita nak belagak kita besar kan. Tengok banding kita ni kedudukan. Dalam apa perkara ni, Allah Ta'ala jadi tunjukkan pada kita berdasar pada apa? Berdasar pada okey. Size. Ini ada orang buat size, dia buat size nak tunjukkan size perbandingan di antara kita dengan segala benda yang tak jadikan di muka bumi ni. My work ke my unfinished work? Okay. My work kot. Okay. Yeah. Ni bergambar pertama, perbandingan di antara bumi dengan planet-planet yang apa agak dia besar lebih kurang lah. Macam ni, macam Venus, bumi planet ketiga. Saya kata Cina, ada tulisan Cina kat sini. 3. Kan Cina kan? Dia punya kanji Cina, kanji Jepun. Jepun boleh juga okey. Tak, Mercury yang paling dekat dengan matahari, nombor 1. Venus nombor 2, Mars nombor 4, Pluto nombor 9. Walaupun ada orang kata, orang neglect kata Pluto bukan planet. Anyway, tak kisah. Mari kita tengok perbandingan kita dalam kelompok ini kita paling besar. Walaupun dengan kat Malaysia ada kat sini. Ni tengah-tengah Malaysia lagi. Bagusnya. Kat sini Anda dekat dalam Malaysia pun anda kecil lagi. Ni okey. Tapi tak apalah, kita belagak, kita besar. Banding dengan Venus kita besar. Boleh takluk Venus kita seorang-seorang. Kalau Pluto tak cukup tanah. Kalau kita duduk. Okey, fine. Besarkan sikit. Kali ni kita berbanding dengan planet-planet yang jauh sikit daripada kita. Nombor 5, 6, 7, 8. Mana maksud dia? Ini bumi. Kan tadi ini Venus. Yang ini kan tadi Marikh. Ini Venus, ni Marikh. Ni tadi apa? Mercury. Yang ini kan apa nama? Pluto. Itulah. Ni kita. Malaysia ada lagi tau. Ada lagi Malaysia. Yang tergut. Okey. Tapi banding dengan Jupiter, nombor 5. Okey. Nombor 6, Saturn. Uranus, nombor 7. Dan Neptune nombor 8. Kita bersama mana je? Kecil je. Kan?
Mana bandingkan makhluk Allah Ta'ala yang besar ni, banding dengan kita punya kejadian, nothing. Tak cukup lagi kan? Kau rasa besar lagi? Sekejap. Matahari ada kan? Okey. Ni dalam gambar ni. Tadi kan Uranus yang besar tu kan? Okey. Ini matahari punya saiz. Tu bumi. Anda duduk mana? Bayangkan. Mana bandingkan dengan planet 5, 6, 7, 8 tu, kita duduk sini kecil gila. Dalam matahari ni boleh sumbat. Dia kata dalam matahari boleh sumbat bilion biji bumi. Ni sebab ni kecil. Tapi hebatnya, sombong. Kan? Sombong tak bertempat. Rasa besar diri dan sebagainya. Tak rasa takut Tuhan. Nah, tu sebab Allah Ta'ala kata hakir, mahin. Mana kamu ni berbandingkan dengan ciptaan Allah Ta'ala yang lain, kecil sangat kita ni. Tak ada nilai pun. Dan bahkan actually ada satu gambar tu, dia letak pula matahari dengan bintang yang lain. Macam bintang-bintang yang besar kan, yang supernova punya bintang. Actually matahari lagi kecil daripada tu. Dia buat dia sikul macam tu, sampungan. Mana apa yang kita banggakan sangat. Action lebih kan. Padahal kita banding dengan matahari pun tak cukup nak takluk. Tapi kita belagak. Mana dia matahari? Mana dia? Kan? Nampak dah matahari yang paling besar ni kan? Nampak saiz bulan dengan matahari sama besar je. Kita lupa sebenarnya apa? Sebenarnya Allah Ta'ala takkan begitu jauh daripada kita. Okay, jadi maksudnya kalau kita perhatikan balik, mana kita tak ada benda. Makna berdasar pada kudrah Allah Ta'ala, penciptaan dia, kita ni nothing. Penciptaan kita ni is nothing. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat Allah Ta'ala apa? Kita baca lah itu. Dan surah lepas An-Naba. Betul apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at Allah kata apa? Dalam surah An-Nazi'at Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A antum ashaddu khalqan amis sama'? Adakah kamu lebih dahsyat, lebih asyaddu khalqan, lebih kukuh, lebih kuat, lebih dahsyat khalqan dari kejadian amis sama' ataupun langit lebih dahsyat? Bayangkan kita ni kan, kita dengan matahari tu, bayangkan macam mana lagi langit yang luas tu. Orang kata banaha, dia bina langit berkenaan. Rafa'a samkaha, dia bukakan apa ketebalan langit tadi, jarak-jarak tadi Allah Ta'ala yang bukakan. Rafa'a samkaha fasawwaha, dia diperelokkan. Mana benda tu Allah Ta'ala jadikan, kalau ikut kita tak boleh. Kan tarikan graviti sebagai melekat semua sekali, semua tertumpul tempat. Jahanam lah semua ni, tapi Allah tarik. Dan tarik jarak tadi pula kekal pula. Elok kedudukan dia, kita nampak cantik tiap malam. Lupa sebenarnya kalau kita jatuh benda tu himpak kita, habis. Lepek kan sebenarnya tak ada. Kita terapung. Mana apa yang kita bangga sangat kedudukan kita. Kan lahir kita ni anak datuk ke, anak Tan Sri ke, anak Puan Sri ke, anak sultan ke, keturunan raja ke dan sebagainya. Tak ada nilai. Hatta anak ustaz pun tak ada nilai sebenarnya. Dan pasal benda tu adalah ketakwaan yang Allah Ta'ala nilai pada kita. Bukannya masalah kita lahir anak siapa. Dan Allah Ta'ala kata air mani, benih tadi, faja'alnahu fi qararin makin, dan kami menjadikan ia, benih berkenaan, mana air yang hina tadi, kami menjadikan ia pada tempat yang kukuh. Yakni jama'nahu, kami himpunkan ia. Okey, kami himpunkan ia fir rahimi, dalam rahim. Duk diam kat rahim selama 9 bulan. Kalau tercepat awal keluar, tapi masih lagi di dalam rahim, di tempat pembesaran dia. Itu wahwa qararul ma' minar rajuli wal mar'ati, dan dia adalah tempat penetapan bagi air dari lelaki dan wanita. Warrahim mu'iddun lidzalika, dan rahim wanita disediakan untuk perkara berkenaan. Actually sebenarnya bila kita tengok perempuan mengandung, perut dia besar kan, sebenarnya rahim tu besar ni je. Ketika mana tidak ada baby, besar ni je, kecil lagi. Ni tahu kan? Tahu tak? Okey, tak tahu. ada anak orang tak tahu. Dia sebenarnya besar ni je, kecil je, dan besar saiz 2 jari je. Tapi dia membesar ketika mana baby jadi kan. Bayangkan macam balon gitu, tiup besar kan. Mana rahim tu actually kuat kan, boleh tampung janin tadi, kemudian protect, ada air pula, jaga bayi berkenaan. Ini benda Allah Ta'ala siapkan. Kau nak jadi tak sengaja ni pelik kan. Kenapa? Tak siap lagi rahim dia kan. Tak siap Allah Ta'ala jadikan. Hafizun lima audi'a fihi minal ma', dia melihara apa yang dalam dia daripada air. Maka mudah-mudah dia pecah. Dia akan keluar air tadi bila mana apa? Baby tu nak keluar betul baru dia terbuka. Bukannya tiba-tiba betul bocor sikit. Sumbat air balik. Tak payah. Allah Ta'ala jadikan memang dia akan terpelihara dan terjaga. Okey? Dan Allah Ta'ala kata apa lepas tu? Ila qadarim ma'lum, sehingga kepada ketentuan yang
atau kadar yang maklum yang tertentu. Okey. Yakni ila muddatin muayyanah. Maksud dia isinya tempoh yang tertentu. Min sitati asyhurin atau tis'ati asyhurin, yang sama ada 6 bulan ataupun 9 bulan. Jadi memang kita kata sebelum 6 bulan, kalau baby tu lahir sebelum 6 bulan, dia tak boleh hidup. Dan ada orang tanya kenapa sebelum 6 bulan tak boleh hidup? Sebab dia punya alveoli dekat paru-paru tu tak jadi lagi. Lepas 6 bulan baru boleh hidup. Dan kita ada bincangkan dahulu mana perbandingan Al-Quran letakkan menyusu dan beranak selama 2 tahun. Dia letak macam tu. Dan menyusu dan beranak selama 30 bulan. Beranak dan mengandung dan menyusukan anak selama 30 bulan. Kemudian bila sebut berkenaan dengan mengandungkan anak tadi, Allah Ta'ala sebut menyusukan anak, Allah Ta'ala sebut 2 tahun. Jadi para ulama ambil istimbat dari situ. Hatta Ali bin Abi Talib pernah sekali bila Umar bin Khattab anhu nak hukum ada perempuan wanita yang beranak dalam 6 bulan, Umar nak hukum. Lalu Ali bin Abi Talib dia buat perbandingan tadi. Mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk tajuk mengandung dan menyusukan anak, Allah Ta'ala sebut 30 bulan. Untuk mengandung, untuk menyusukan saja, Allah sebut 2 tahun. Jadi bila tolak 2 tahun daripada 30 bulan, ada berapa? Lebih 6 bulan. Maka Ali kata tempoh terpendek adalah 6 bulan. Actually memang betul, dibuktikan dalam embryologi, baby boleh hidup kalau dia lahir dalam 6 bulan. 6 bulan dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab dah mula jadi dia punya hujung. Itu paling penting. Bahagian lain boleh develop kemudian. Tapi kalau dia kata sebelum 6 bulan dia tak boleh hidup. Sebab apa? Kawasan urat darah dia yang melintas kawasan untuk hujung paru-paru tu untuk mengambil oksigen, buang karbon dioksida tu tak jadi lagi. So bila dia lahir matilah. Nak buat macam mana? Kan letak gas kat sini tak guna. Sebab hujung tu tak ada tempat pertukaran bagi oksigen dan juga karbon dioksida. So dia akan mati. Ada orang kata sebelum 6 bulan. Jadi itu sebabkan Ibn Katsir kata itu di antara tempoh tertentu, iaitu daripada 6 bulan ataupun 9 bulan. Ini berdasar pada fuqaha dan bahkan dibuktikan ia adalah benar. Dan Allah Ta'ala kata lepas tu menyatakan bahawa di atas sebab itu dan terjaga dalam 9 bulan tadi tu terpelihara. Mana kalau ikutkan nak jadi mata macam mana, hidung macam mana, mulut macam mana, bukan kita kawal. Maka kan eloknya jadi kan, cukup jari cukup panjang. Bukan jari tak cukup. Yang kan lepas scan doktor kata jari anak awak ni pendek tak cukup. Lepas tu mak bapak dia balik rumah pergi panjangkan jari. Mana boleh? Jari tu panjang mana nak jadi? Hidung nak keluar ke tidak? Kan dia penyek ke hancur kan, telinga capang je, itu benda semua Allah Ta'ala aturkan. Telinga nak tumbuh mana dan sebagainya, semua betul dan tepat. Menunjukkan bahawa itulah dinyatakan sebagai apa? Aturan Allah Ta'ala. Dia jadikan dia elok kejadian. Dan bahkan dipelihara bayi berkenaan dalam tempoh 9 bulan tu, dia bahkan ikut tali pusat. Tali pusat tu actually pelik. Sebab dia cuma beri masuk lepas kepada bayi berkenaan hanya benda-benda yang yang berguna sahaja. Benda tak berguna, benda virus semua dia akan sekat. Ini berlaku kalau sekali lepas daripada janin tadi menjadi fetus, embrio, dah tukar jadi fetus, dan actually dah complete dia punya kejadian tali pusat tadi. Kalau mak dia kena AIDS pun dia takkan kena. Bulan keempat ke bulan keberapa, kalau mak dia actually dalam 56 hari bayi tu punya embryological cord ni dah mula betul-betul berfungsi. Maka ada para ulama kata, ada sesian ahli sains berkata, bukan, dia kata minggu-minggu awal dia. Minggu awal tu dia akan masuk flow darah tu, dia masuk je, dia takkan tapis. Tapi lepas daripada tu tak, dia akan ambil benda tertentu je. Bila time nak jadi tulang dia ambil kalsium saja. Tahu tu yang perempuan jadi kurang kuat tulang lepas mengandung. Sebab anak tu sedut tulang. Dia punya kalsium. Bila demah kan. Itu kena faham. Every time ada stages. Dia takkan silap. Maksudnya aturan dia betul. Dan benda elok lepas, virus dan sebagainya takkan lepas. Tak pelik ke? Benda tu pelik. Tapi yang kita kata benda tu protection Allah Ta'ala bagi seorang itu. Kan berjalanlah perempuan tu pergi kedai ke pergi mana sebagainya, elok je terjaga. Ini benda-benda ni menunjukkan bahawa penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi manusia. Kalau Allah Ta'ala jaga kamu, Allah Ta'ala yang pelihara kamu, Allah Ta'ala jadikan kamu, maka untuk ulang balik pun dia akan buat juga. Yang bimbang, yang takut, dalam tanah ni macam mana nanti ada tak? Dia tahulah. Dia yang menjadikan. Jangan persoalkan. Okay? Faqadarna, maka kami qadarna, kamilah menetapkan ketentuan. Fa ni'mal qadirun, dan kamilah sebaik-baik yang menetapkan ketentuan atau kadar. Maksudnya anything yang Allah Ta'ala qadarkan, maka ia terbaik. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaanlah pada hari ini, pada hari berkenaan bagi orang-orang yang tidak percaya atau mendustakan. Allah Ta'ala sambung lepas tu, alam naj'alil arda kifata,
adakah tidak kami jadikan bumi ini sebagai tempat himpunan? Tempat himpunan. Ahya'an wa amwata. Orang-orang yang hidup ataupun yang telah, dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, kifata kanan, mana tempat himpunan, tempat tempat simpan kumpulan, menghimpunkan. Maksud dia kan Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, yukfatul mayyitu, mana dihimpunkan, mana dibalut, ditutup mayat, fala yura minhu syai', tak dilihat mayat tadi berkenaan walau sedikit pun. Mana ditanam dalam ke tanah, dan kalau tak tanam pun lepas tu dia akan dihancurkan supaya tak kelihatan lagi. Okey. Wa qala Sya'bi, berkata Sya'bi, batnuha li amwatikum, mana tempat himpunan maksud dia dasar bumi itu li amwatikum, untuk orang-orang yang mati di kalangan kamu. Wa zahruha, dan ke zahir bumi itu li ahyaikum, bagi orang yang hidup di kalangan kamu. Maksud dia himpunkanlah, yang mati dihimpun bawah tanah, yang hidup dihimpun atas tanah. Mana begitulah kerja bumi Allah Taala berikan, ya. Mana yang mati bawah tanah, yang hidup atas tanah. Itu tempat himpunan. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah, demikian dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Okey. Wa ja'alna fiha rawasiya, selain bumi ini tempat himpunan bagi dua-dua makhluk tadi, keadaan manusia itu. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin, dan kami jadikan fiha, pada bumi ini, pada tanah ni, rawasiya, sauh. Actually rawasi adalah sauh, sauh, bahasa digunakan oleh kapal. Syamikhat, yang tinggi menjulang pula. Sauh tinggi menjulang. Pelik. Jadi saya pernah tunjuk gambar kan dulu kan. Okay, kita actually manusia ni punya kerak bumi. Gambar ni kita tunjuk banyak kali dah. Okay. Tapi kena tunjuk lagi sekali lagi supaya orang faham. Pasal kadang ada yang dah masuk kelas, ada yang dah lama. Okay. Gambar. Dia satu benda bagus ni, zaman kita sekarang boleh tunjuk macam-macam. Kalau saya belajar tu, bayangkan je dengan kepala macam mata. Bayangkan apa-apa pun dia tak tahu. Okey. Contoh sini. Kan tu kita ada bincangkan berkenaan masalah tajuk macam ada kerak bumi ni bergerak Dia kerak bumi kita ni dia bukan statik. Tak pernah statik pun. Bahkan dalam satu rencana dia buat dalam History Channel, Earth made every day. Dibuat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ada perubahan. Kita tak perasan pasal benda tu, perubahan dia adalah skala yang dalam bentuk lampau slow, makan masa bertahun-tahun. Tapi lepas daripada macam ni yang zaman kita sekarang, actually benda ni akan berubah balik. Takkan sama. Ke perairan pantai timur kita sekarang ni makin terhakis. Pantai barat orang sibuk makin banyak, makin jauh, pantai makin hilang. Okey. Sebenarnya kita macam ni, Yang punca ahli sains dapat tahu perkara ni, tapi video dia ada ambil hadis saya, tak boleh tunjuk. Yang saya cerita kan. Okay, kalau tengok, siapa nak rajin cari The Living Planet. Sengau pula. The Living Planet. Okey, BBC keluarkan The Living Planet episod nombor 1. Dia tunjukkan macam mana kerak bumi ni kita form Dia pergi ke atas kat Himalaya. Dia pergi kat satu kawasan tu kan. Dia pergi dekat tepi bukit tu, ada fosil-fosil lautan. Dia kata macam mana ni? Dia kata, tapi dia sajalah bukan question, dia tahu dah saja je cakap itu. Dia kata David Attenborough kan? Kenapa dia macam mana? Attenborough ke tak tahu nama dia. Okey. Dia pegang benda tu kan. Dia kata dia soal. Dia kata macam mana boleh ada benda ni? Kita berada sekarang ni beribu batu daripada kawasan lautan, dan vertically kan tinggi daripada lautan. How can benda ni hadir kat sini? So dia kata benda tu sebenarnya ada sekarang ni, the force yang menyebabkan benda ni. So punca dia pasal ni benua India. Kan kalau kasi kedepankan sikit kan, benua India. Dan bila kita gerakkan sikit, nampak apa jadi? Dia bercantum, dia pergi ke depan, nampak? Okey, kan? Dia rapat. Itu yang dia tolak tu yang menyebabkan naiknya gunung Himalaya. Gunung Himalaya sampai sekarang, siapa naik sekarang lebih tinggi daripada orang yang naik 2 tahun 3 tahun lepas. Pasal dia sentiasa naik berapa cm setiap tahun. Pasal hasil penolakan yang berlaku. Pasal kerak bumi kita, macam kita tunjukkan gambar ni, dia tidak kekal. Faham tak? Kita je perasan, tanah aku kekal. Tak tahu besok lusa dah masuk dalam air. Tahu? Macam orang dari Terengganu kan, belah Terengganu dulu, ingatkan kawan saya cerita, dia pergi kat Rusila tu, pantai tu, jadi bila duduk kat pantai kan, ada separuh tu kata atuk dia dulu tanam kat situ. Dia tunjukkan mana depan dulu kampung rumah dia kat tengah tu, mana tengah lautan tadi. Mana sekarang ni macam ni, kerak bumi kita tengah bergerak macam ni, macam ni. Tapi diperlahankan sikit.
pergerakan ini. Kalau ikutkan pergerakan ni kan, macam ni kan, kita kalau anda kata macam ni kan, pening kepala. Kan dia tak ada berperang dengan orang. Orang ni kata, ini sepadan aku, mana ada, ni tanah aku. Kan dia kata kan, dia tak ada orang perang. Tapi apa jadikan perlahan? Dia yang kita kata sauh tadi. Pasal benda ni kan macam terapung-napung beraya. Kan, bergerak-gerak, sauh dia apa? Sauh dia tadi gunung tu. Okey, macam mana gunung tu bekerja? Kena tengok. Ni kan tak beritahu kan, tak tahu. Ya, tak tahu pula. Okey. Mana entah, sini kot. Okey. Mana entah. Okey. Payah lambat. Gunung. Entah. Okey. Di sinilah nak mudahkan sikit, nampak okey. Masa semua ni Ustaz. Okey, sekejap. Okey, di sini. Tengok gambar bawah ni. Bila bergerak bumi ni kita ni kan, dia sliding kan, dia jalan kan. Sometimes dia akan slide dan bertembung, dan kalau bertembung terus dia naiklah atas jadi gunung macam kat Himalaya tu. Kadang-kadang biasa dia akan sliding macam ni atau sliding macam ni. Tapi ada dekat sliding macam ni. Ada plate je. Ada plate dia. Plate kan dia kata terapung-rapung dan sebagainya kan. Okey, terapung-rapung gerak ni ada masalah. Sebab tu saya kata tadi, kalau ni sliding, ini sliding, so siapa duduk kat mana, siapa duduk kat atas, siapa duduk bawah. Dan ini juga jawapan kenapa apa? Kenapa kita tak jumpa tengkorak Adam alaihissalam. Dan bangsa-bangsa terdahulu yang besar-besar tak jumpa sebab apa? Sebab bumi kita tak pernah statik. Dia sentiasa bergerak. Mungkin ada dasar lautan mana kita tak tahu. Pasal benda ni akan diganti. Ini akan naik atas, ini turun bawah dan sebagainya. Bahkan yang paling biasa adalah common adalah macam ni. Macam yang sekarang ni dia tunjukkan di belah ni kan, ni pantai kawasan di Amerika Syarikat Mana plate ni dia dekat atas, ini kat bawah. Tapi formation untuk jadi atas bawah ni, kalau kita ditunjukkan ni macam ni. Macam continental thrust ni kan. Dia bila bertembung dua ni, dia akan macam ni tau. Macam ni. Mana ni yang dikata slide masuk kan. Antami dabikum. Mana dia junamkan kamu. Tapi Allah Ta'ala jadikan apa? Di tengah-tengah pergerakan ni berjalan kan, jalan, Allah Ta'ala jadikan dekat atas tu gunung muncul. Gunung ni bila dia naik daripada bawah, kan di bawah dia tindan. Kan dia tindan. Dia naik baru dia tindan. Dia tindan. Kan gunung berapi tu kan, macam tu kan. Dia keluar tindan. So dia tindan dia berat. Pada berat dia kata dia apa? Dia perlahankan pergerakan ni. Dia tindan. Tu yang jadi kes macam asal usul macam ni. Kan gunung naik. Kan di sini sliding dengan suka hati. Okay. Turun suka hati. Tapi bila benda-benda ni berat kan, dia start perlahan sikit. Lepas tu bila benda sungguh berat, last sekali apa jadi? Dia pun jadi tebal. Faham tak? So jadi kukuhlah tanah berkenaan. Bolehlah kita hidup dengan tenang. Kalau sekiranya Allah tak jadikan, tak ada gunung yang menindan benda berkenaan, apa jadi? Tanah pokok masuk dalam tanah orang ni. Pasal kita macam apa, pentas Sunda kan, keliling pentas Sunda tu, semua masuk dalam. Dia masuk ke dalam. Jadi mana benda ni akan menyebabkan masalah. So manusia tak boleh hidup dengan tenang. So apa yang boleh menyebabkan tenang? Tu tadi sauh tadi. Apa sauh dia? Gunung berkenaan yang menekan plate tadi supaya apa? Berhenti bergerak. Bergerak tapi dengan apa? Kadar perlahan sangat. Jika tak ada gunung berkenaan berat, maka nescaya kita akan apa? Sliding. Ni slide ke sini, ni slide ke sini, slide ke sini kan. Hari ni dengan Amerika Syarikat. Besok Australia. Besok Thailand. Besok Filipina. Besok Eskimo. Kita akan sentiasa bergerak bumi kita. Itu Allah Ta'ala jadikan gunung ganang ni sebagai sauh yang menekan dan juga menetapkan kerak bumi ni. Dan kita kena faham macam tu. Dia bukannya ni, pasal kerak bumi ni akan slide sentiasa bergerak. Macam video yang ditunjukkan tu kan, dia sentiasa bergerak. Dan bahkan ni gambaran ni yang dia ambil ni, yang bukti betul-betul orang ada tu kat mana tau? Yang dekat ni lah, kawasan ni. Kawasan sini. Itu Himalaya India kan. Di kawasan ni Himalaya. Di kawasan ni lah bukti sebenarnya macam mana kan dasar laut tadi tertolak ke atas bila plate tu langgar. Itu bukti paling nyata. Kita kat belah sini, kita ada dekat belah area Kedah kan, dia kata ada kawasan tertentu tu ada atas bukit tu ada fosil lautan. Kajian yang buat ikan paus pun ada. Ikan paus pun ada. Ikan paus. Ya. Ikan paus pun naik. Pasal maksud dia dah bergerak, dia bergerak. So kena faham bahawa benda tadi adalah benda yang sentiasa bergerak. So kita manusia ni kena faham bahawa bumi kita ni tak kekal rupa macam ni. Letak rumah besar-besar fikir juga ni kekal ke tidak. Jangan kita macam akan kekal takkan mati. Itu bahaya.
Kerana manusia yang tak faham bahawa dunia ini tak kekal, dia akan rasakan benda itu patut berterusan selama-lamanya. Dia akan hampa kalau benda tak berterusan. Sedangkan bahkan kita kata Allah Ta'ala berikan kita ni kadang-kadang macam ni, kadang macam ni. Kadang mungkin Allah Ta'ala matikan kita awal sebelum daripada benda ni berlaku. Tapi yang penting sekali memang kita kena faham bahawa Allah Ta'ala kata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Kami jadikan pada gunung ganang, pada bumi tu rawasi, sauh-sauh yang syamikhat. Sauh tapi apa? Tinggi menjulang pula. Tu dia kata menjulang pasal dia menekan, dia juga menyekat daripada setiap plate tadi berjalan dan juga berulang-ulang alik. Yang sebab itu kita kata itu adalah nikmat Allah Ta'ala berikan. Kuasa yang besar. Kuasa yang besar menjadikan untuk kita tempat yang teguh. Takkan dia tak boleh nak hidupkan kita semula. Tu ulangan balik. Kan bila nak tuntut kita, nak jadikan kepada kita hari pembalasan semula, dia berhak dan juga layak. Bahkan dia maha berkuasa untuk perkara berkenaan. Yakni rawasi syamikhat, yakni al-jibal. Yang dimasukkan dengannya adalah gunung ganang. Kalau orang bayang gunung ganang macam mana pasak, orang tak faham kan? Dia terang ke faham Faham, gunung ganang macam tu sebenarnya. Pasal plate bumi kita sentiasa bergerak dan dihentikan pergerakan berkenaan, dilambatkan pergerakan tersebut dengan apa? Dengan sauh-sauh yang besar itu, gunung ganang berkenaan. Dia himpit kerak bumi tadi supaya jangan bergerak-gerak. Maka dengan itu kita kata kita dapat hidup dengan tenang. Okay, itu kita tahu. Yang arsa biha, yang mana ursia biha, yang disauhkan ursia biha, letak dia titik, letak titik ya tu. Al-ard, yang diteguhkan, yang disauhkan dengannya apa? Bumi. Al-ardu li'alla tamid, supaya tidak bumi ni apa? Turun hayang dan juga berolak-olak, pergi pak datang dan pergi, tak torib, bergegar. Pasal apa? Dengan ada sauh tadi dia senyap. Kalau tidak dia akan turun, yang ini pergi sini, yang ini pergi sini, so tak akan berhenti. So Allah jadikan gunung ganang dan sebagai penyekat bagi perkara tersebut. Faham Wa asqainakum ma'an furata. Wa asqainakum, dan kami beri minum pada kamu. Lepas jadi gunung ganang tadi, ada pula apa? Air. Kami beri minum pada kamu ma'an furata, air yang tawar, yang tawar. Azban zulala minas sahab, yang tawar, yang manis dan juga yang juga clear daripada awan. Daripada awan. Dan bahkan di sini yang kita kata kenapa bila orang kadang-kadang duduk tengah pulau kan, keliling semua air masin, tapi ada air yang tawar di tengahnya. Allah Ta'ala beri minum pada mereka. Dan sebab hujan yang turun, maka tersimpan dari bukit tadi, mana turun dan dia bagi alih ke tempat lain pula. Maka itu cara Allah Ta'ala beri minum pada kita. Dengan sebab kita kata adanya formation bumi macam tu, kalau rata je hilang terus. Tak ada gunung ganang, hilang terus. Dan tahu kan, hutan adalah kawasan tadahan hujan. Tak tahu? Tahu? Tak tahu? Tahu kan? Tak tahu kan? Tak tahu, okey. Dia actually kan dia kena buka gambar baru pula. Ada gambar baru. Macam-macam gambar saya ada. Kan gambar berkenaan dengan ni lah, itulah. Kadang pelik. Orang kata belajar bahasa Arab, belajar benda macam ni. Okey. Tak, benda ni penting pasal ini tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Anda kena tahu. Kadang-kadang manusia ni take for granted, dia hanya bersyukur benda yang dia dapat rasa baru je. Sedangkan kita kata nikmat Allah Ta'ala banyak sangat. Too much kita pakai nikmat Allah Ta'ala. Macam kita kata, macam saya sebut itu kan, kita punya kuku kan, kita pakai setiap hari. Lagi dia kuku kita ada, nak korek hidung boleh, nak garu-garu gatal boleh kan. Kena sebut lah juga. Takkan saya kata macam ustaz ni apa tak benda kotor-kotor. Kotor benda je korek hidung kena pakai kuku. Tak ada kuku nak korek hidung macam mana? Contohnya lah kan, nak garu-garu tak ada kuku, payah kan. Tak ada kuku, bayangkan nak buka benda-benda tertentu tak ada kuku, payah. Sejak Allah tak berikan kita kuku ni nikmat. Tapi ada tak orang buat kesyukuran kerana ada kuku? Pernah dengar? Saya buat kesyukuran hari ni. Kenapa? Sebab ada kuku. Nobody. Walaupun sebenarnya nikmat tu tiap-tiap hari kita pakai. Lepas hilang baru dah, alamak, tak ada kuku, payah rupanya. Kan? Payah. Macam ada orang apa tu nak tulang koksik kan yang ujung kan. Jebul zanab dekat belakang tulang belakang tu kan. Ada orang tu sakit-sakit sangat, doktor pergi buang. Bodoh juga doktor tu. Dia kata benda ni tak ada guna. Padahal sebenarnya tempat tu, bila ada benda tu kita boleh duduk. Kita duduk macam ni, dia macam jadi macam stand. Bila dibuang orang tak boleh duduk macam ni. Dia tak boleh duduk. Dia jadi jatuh macam tulang dia tak ada support. Benda tu memang mengikut macam keras kan, tapi dia support tulang belakang kita untuk tegak. Macam ular kan, dia kena ada bahagian tu. Potong dia tak boleh dah buat. Lepas tu baru tahu, ada guna rupanya. Macam appendix kan. Appendix tu dia buat. Actually tempat ada appendix tu sebenarnya percantuman di antara usus kita dengan pusat kita, dengan pusat tu dengan mak kita punya badan. Sebenarnya.
Dulu saya tak faham macam mana ada ahli sains yang kata tak tahu datang mana. Ini mungkin amfibia punya. Kan kita punya mungkin kita ada kaitan dengan ikan. Punyalah bangang tak ada kaitan dengan ikan pun. Tu benda tu cantum dulu kan. Bila budak tu membesar kan, start dia mula makan dia, benda tu putus. Mana hubungan di antara perut usus dia tadi yang asalnya darah daripada mak dia masuk ikut tali pusat. Dari pusat dia tu masuk ke dalam perut dia, ke dalam usus dia melalui appendix tadi. Kalau masuk melalui daging macam ni payahlah pula. Pasal dia mesti daripada situ baru diedarkan seluruh badan. So jadi Allah Ta'ala jadikan appendix tadi, bila dia tak perlukan lagi, tertinggallah kesan. Allah Ta'ala tunjuk ini kesan kamu dahulu makan, inilah ruang datang dia. Kan time sekarang ni pusat kita dengan usus kita tak cantum tau. Tahu tak? Kan ada orang rasa usus dia cantum dengan perut dia. Usus kita macam tu tau, perut kita ada pusat, dia tak cantum. Cantuman tu hanya berlaku dalam perut mak kita saja. Lepas kita dah keluar, Allah Ta'ala tinggalkan untuk apa? Sedarlah kamu ada nikmat yang kamu telah dapat. Banyak benda kita tak pernah syukur. Jadi sebab kenapa ungkitan nikmat tadi, baik pada diri kita atau pada ufuk, penting. Perhatikan apa Allah Ta'ala beri pada kita. Yang kita kadang-kadang take for granted, tengok je kita tak pernah rasa benda tu nikmat. Dia kata dia kuku, hingus. Hingus? Kan ada hingus tu, tahu tak? Kita sedut nafas ni punyalah banyak habuk masuk ke dalam badan kita. Tapi yang menangkap habuk tadi supaya tak masuk badan kita, membahayakan badan paru-paru kita adalah hingus. Pernah buat kenduri kesyukuran kerana hingus? Ada orang kata belik balik saya taklim lepas ni, besok orang ni buat kenduri pasal hingus, yang ni kenduri gara-gara luka badan. Serius. Kalau tak berikan kita benda berkenaan berkali-kali, air mata. Ini ada penyakit baru. Zaman kita sekarang ni punya penyakit gamers, tahu? Orang main game, dia ada penyakit. Dua penyakit orang main game ni. Satu apa dia punya ni saraf carpal tunnel syndrome kan, dia asyik main gigi tu, dan sekali dia punya sini macam apa, macam jadi kejang dan sebagainya. Okey, boleh bahkan boleh rosak. Saraf optik pecah. Optik mata pula. Okey, saraf optik pecah tu. Dia bukan saraf optik, cornea erosion. Kornea manusia tu kan, selaput mata yang kita kata dekat bola mata tu boleh terhakis. Sebab dia buka mata lama sangat, tak nak dia bagikan tumpuan, tak nak bagi tutup, takut nanti kan musuh tembak. Jadi pandang tak tutup. Main dalam aircon sejuk. Actually kornea dia boleh terhakis. Dan dia tak blink. Kalau dia blink pun tak cukup, tak madai. Pasal dia punya concentration dari tu menyebabkan dia tak nak blink. Maka dia tak boleh macam blink pun tak cukup air sebenarnya. Dry. So dry, bahkan ada doktor dekat ni, dia masalah spesialis cerita, ada orang tu dia kering sangat. Sampai satu pagi tu, dia tutup mata, dia buka balik koyak. Koyak dia punya kornea tu punya ni. Serius. Mati dengan koyak kan? Mati dengan koyak tu kan? Serius. Eropah dengan Hong Kong. Eropah Hong Kong. Gamers paling ramai bahaya. Tapi bayangkan, yang punca dia apa? Air mata. Air mata kita. Nikmat tu. Buatlah kenduri kerana ada air mata. Tak serius ni sebenarnya cila. Asal pertama manusia ni kena faham. Bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pada aku pasti tambah untuk kamu. It's not concerning the new blessing Allah Ta'ala bagi pada kita. It's actually apa yang kita memang ada. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan. Mana syukur apa yang ada dahulu. Normally manusia tak ada syukur dengan benda yang ada. Dia sibuk dengan apa? Apa yang tak ada lagi. Dapat benda baru buat kesyukuran. Dia lupa berkenaan apa? Yang dia telah pakai itu banyak lagi. Banyak sangat. Kalau tak ada berikan banyak benda, sistem penghadaman kita kan, makan. Untuk makan kan, makan benda, lidah kita. Itu sebab kenapa tuan-tuan tahu kenapa lidah kita boleh detect masam, sejuk, masam, manis, pahit dan sebagainya. Punca dia sebab apa? Supaya bila rasa tu datang, dia hantar isyarat pada otak. Dan rembesan kita dalam perut kita ada asid dan juga benda yang bersifat pahit tau. Kita punya hempedu tu, cair dia sifat hempedu tu pahit. Sifat yang dalam perut kita adalah asidik. Kadar rembesan tadi tu, makan tu makan apa? Daging ke apa? Lidah kita detect. Dia hantar isyarat pada otak. Otak arahkan perut, keluarkan jus sekian-sekian. Jus perut kita bukan satu jenis tau. Dia banyak jenis. Untuk hadamkan sekian, lain. Untuk hadamkan sekian, lain. Bayangkan boleh atur macam tu je kita. Gitu je. Kalau kita makan-makan, tu nak kena atur. Nak buat apa tu? Nak aturkan apa patut diletak dalam perut. Kan payah. Tapi tak pernah kita bersyukur. Nikmat Allah Ta'ala cukup banyak. So much. Saya kata kan, ada orang pakai t-shirt, non-Muslim pakai, tapi dia pakai juga, I'm so blessed, how can I be stressed? Kan, banyak blessing Allah Ta'ala bagi, macam mana aku nak stress? I'm so blessed, dia kata. Banyak Allah Ta'ala berikan. Tapi banyak kita, manusia ni tak fikir berkenaan yang masih ada. Dia lupa berkenaan dengan sibuk benda yang tak ada.
Apa tak ada? Ada pun apa tak ada. Yang ada ni tak pernah dipandang pun. Bahaya. Kan? Itu sebab kenapa Allah Ta'ala sering berikan kita gambaran macam ni dan suruh kita pandang. Dan saya memang galakkan tuan-tuan sekalian, kalau boleh ni lah, tapi orang tak suka kan. Tengoklah berkenaan dengan binatang dan juga alam, tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Tengok kan, tengok benda tu. Pasal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Jathiyah, inna fis samawati wal ardi, di langit dan juga di bumi, la ayatil lil mu'minin, ada tanda-tanda untuk orang beriman. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kamu. Wa may busu min dabbah, dan apa yang Tuhan jadikan melata daripada binatang-binatang yang banyak melata-lata berserakan daripada binatang melata ni. Semua ni ayatun, ada tanda-tanda liqaumin yaqilun, untuk liqaumin yuqin, untuk kaum yang meyakini. Waqtilafil laili wan nahar, perbezaan malam dan juga siang. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin, apa yang Tuhan turunkan dari langit dan bentuk rezeki itu hujan. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, Allah Ta'ala hidupkan bumi sedang asal dia mati. Wa tasrifir riyah, peredaran angin, monsun barat daya, monsun timur laut, atau orang angin tu pun. Mana Allah kata ayat. Semua itu adalah tanda-tanda liqaumi yaqilun, untuk kaum yang berakal. Ini ayat surah Al-Jathiyah 3, 4, 5, 6. Tilka ayatullah. Al-Jathiyah, tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Natsluha 'alaika bil haqq, kami sampaikan kepada kamu, kami bacakan kepada kamu bil haqq, dengan kebenaran. Fabi ayyi hadithin, maka dengan cerita manakah lagi, ba'dallah, sesudah Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah Ta'ala, yu'minu, mereka akan beriman. Mana lagi orang nak beriman, Allah Ta'ala kata, kalau bukan itu? Mana lagi? Itu kata, mana lagi blessing kita nak rasa kalau kita tak kenal? Kan dah hilang baru cakap alah, kan, alah lepas dia hilang. Kan dah tak ada hingus pun tahu, payahnya tak ada hingus, kan, tak ada air liur, kan, tak ada gigi kan, baru tahu oh, untungnya ada gigi dan sebagainya. Mana dari telinga kita, everything. Tu Allah Ta'ala sering gunakan apa kaedah, apa, memberitahu kita, tidakkah akan menjadikan untuk kamu, alam naj'al lakum wa ja'ala lakum, dijadikan untuk kamu. Allah Ta'ala sahaja sebut benda tu supaya kita fikir balik dan kita kenal apa nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Dan Allah Ta'ala berikan minum apa untuk kamu, ma'an furata wa asqainakum ma'an furata, dan akan beri minum pada kamu air yang tawar. Mana kita ada macam inilah, daripada tengah-tengah pulau tak ada ni, semua air keluar air putih. Semua laut adalah masin, tengah-tengah tu ada anak sungai kecil, keluar air putih untuk minuman. Au mimma amba'ahu Allahu min uyunil ard, ataupun daripada apa yang telah tumbuhkan, apa terbitkan, anba'ahu, yang diterbitkan, hu akannya oleh Allah Ta'ala, min uyunil ard, daripada mata-mata air di muka bumi. Allah Ta'ala kata lepas tu, wailun, kecelakaanlah, yauma idzin, pada hari berkenaan, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan, yang tak percaya. Maka Allah Ta'ala jangan itu. Dia actually itulah kita kata pengeluaran apa air yang masin kan. Kita lautan tu masin penting. Laut tu masin penting. Apa kepentingan penting laut tu masin? Kalau ikut kita nak, kalau boleh tawar kan, pergi masin kan. Kalau nak tawar, sebenarnya laut tak boleh tawar. Kalau tawar akan jadi busuk. Ada hikmah tak jadikan laut tetap masin, pasal tak boleh ada bakteria membiak. Jika tidak kan ikan paus mati hanyir satu Malaysia. Kan? Ikan mati hanyirlah satu bandar. Mati manusia ni. Kita ada longkang belakang rumah kita pun tak lalu nak bau kan. Bayangkan lautan tu mati macam benda, lepas tu orang salurkan pula najis dan sebagainya. Lepas tu agak-agak apa benda jadi? Seriously kan? Tapi Allah tak jadikan masin, ada sebab. Tapi dalam masa sama kita manusia ni tak boleh minum air garam banyak. Sebab manusia kalau minum air garam, dia akan mati kehausan. Tahu kenapa? Salah. Punca dia sebab macam ni. Setiap badan kita ni kan, dia retain air. Mana setiap sel badan kita retain air. Dia ada air dalam dia. Yang kita ada 70% badan kita ni air. Bila kita minum air garam, perut kita terlebih garam. Dia kata otak, "Oi, otak, garam banyak sangat ni." Otak bagi arahan, ambil semua air daripada sel-sel kita, hantar ke perut. Hantar dengan susu. Pasal apa? Kalau lama sangat dia akan rosakkan perut kita. So, cara dia tarik semua air seluruh badan, hantar ke perut. So, last sekali orang tahu apa? Dia minum air tapi dia takkan kenyang. Sebab tahu, garam tadi dia detect, dia akan hantarkan air daripada seluruh badan kita dimasukkan kawasan berkenaan. So, tu kalau kita orang minum air, dia akan mati kehausan. So, in the end dia mati kehausan sebab garam tu. Garam yang berlebihan. Pasal dia tak boleh buang direct macam tu. Badan kita akan buang direct. Jadi dia masuk dalam perut, dia takut rosakkan perut, maka dia sedut air seluruh badan kita, hantar ke perut. So concentrate air kat situ.
So sini ni habis tak ada air dah. Ditarik ke situ, maka orang berkenaan akan mati kehausan. Dia kena tahu. Dia kata ni Ustaz Ali saja je buat test hari ni hari sains ke seluruh dunia ke? Kan. Pasal ini adalah nikmat Allah Taala berikan. Mana automatik badan kita punya sistem penjagaan yang kita tak kawal pun. Ini kita kata kena betul-betul lihat. Maksud dia wailun, kecelakaanlah liman ta'ammala hadhil makhluqat, bagi sesiapa yang memerhatikan kepada makhluk-makhluk ini. Adalah yang menunjukkan ala azamati khaliqiha, kepada kebesaran penciptanya. Yang kita tengok planet tadi, kita tengok berkenaan gunung ganang, kita tengok berkenaan dengan lautan sebagainya, semua tadi menunjukkan keagungan Allah Ta'ala yang kita pandang, kita perhatikan tiap-tiap hari. Diri kita sendiri kita pandang, perhatikan. Tapi apa? Thumma ba'da hadha, kemudian setelah itu yastamirru ala takdzibihi wa kufrihi, dia kekal di atas pendustaannya dan kekufurannya. Celakalah orang berkenaan dengan sebab dah tengok tapi masih lagi kufur. Mana murkanya Allah Ta'ala di atas perkara tersebut. Nah, itu benda kita kata, benda ni Allah Ta'ala beritahu kepada kita untuk memastikan hari pembalasan itu pasti berlaku. Mana dia maha adil, maha bijaksana, aturan alam ini semua yang tepat. Maka begitu jugalah dengan apa? Pembangkitan semula kita untuk dia adili. Dan itulah sifat Allah Ta'ala yang maha adil. Dia Allah Ta'ala zahir kepada kita sifat dia supaya kita belajar. Macam kita kata contoh macam sifat Al-Hadi yang beri hidayah. Kita boleh tengok benda berkenaan sifat Allah Ta'ala daripada makhluk dia. Maksudnya kita perhatikan semua benda di alam ini. Macam kita jadi dahulu daripada satu sel yang satu tadi, mana ni jadi mata, mana jadi telinga, rambut dan sebagainya, semua diatur ke mana pergi. Tak ada satu pun yang salah. Everything essentially betul. Dan kemudian bila tumbuh, tangan kita tumbuh jari kita, dia stop. Satu peringkat dia stop. Dia tak terus panjang. Dan mereka kita kawal. Tapi Allah Ta'ala limitkan. Bila bulu mata kita keluar, berhenti sini. Dia tak ada keluar macam tu. Kan pening kepala kita. Jenuh. Buat apa tu? Cukup kening. Kan? Mana Allah Ta'ala berikan semua dia berhenti. Ada orang cacat. Yang kita tengok orang cacat, bulu penuh muka. Macam serigala, penuh dekat orang Mexico. Kan? Penuh. Bukan ni pasal Allah Ta'ala cakap, nak tengok. Kalau aku nak jadi kamu macam tu, aku boleh jadikan. Sebab bukan kamu kawal, mak bapak kamu tak kawal. Kamu duduk dalam perut mak kamu tak kawal, mak kamu tak boleh kawal pun rupa kamu jadi apa, macam mana. Jadi Allah Ta'ala kata, aku yang kawal, aku aturkan. Memberi hidayah pada mana bulu tu nak tumbuh. Tumbuh kawasan ni saja. Jangan tumbuh kawasan sini. Jangan tumbuh kawasan pelik-pelik kan. Tengah-tengah mata ke keluar bulu kan masalah. Kan cukup mata. Masalah kan. Maksud dia konsep ni mana Allah Ta'ala aturkan. Dia beri hidayah pada ni. Dia hidayahkan langit dan bumi ni semua sekali. Betul dan tempat pergerakan dia. Everything is actually tak ada yang salah. Accurate. Dekat sikit hangus. Jauh sikit beku. Kita ada habitable zone. Mana kawasan di mana hanya itu je tempat boleh hidup manusia. Mana atau makhluk hidup. Bukan manusia, makhluk yang bernyawa. Habitable zone. Yang kita kata benda ni hanya idea ni timbul bila mana lepas diorang hantar drone pergi ke Marikh. Hantar cek tak ada makhluk. Maka keluarlah sekarang ni dalam internet keluar habitable zone, akan keluar cerita. Dulu tahun 2000 tak dibincangkan pun. Pasal dalam idea ahli sains dia kata as long as orbit satu planet tadi berhampiran, maka climate dia pun hampir serupa. So diorang anggap bahawa di Marikh mesti ada makhluk juga. Hantar, tengok tak ada benda satu apa haram kat situ. Tengok kawah banyak tak ada benda. Cari tak ada benda. Mungkin macam ni, ini mungkin bakteria. Tak ada bukti pun. So last kali diorang terpaksa keluarkan satu statement, dia tahu apa? Habitable zone. Habitable zone ni actually idea yang baru timbul. Yang mana kita kata dengan dibincangkan habitable zone ni, kawasan zone habitat yang boleh ada makhluk, ada nyawa. Yang jarak kita dengan matahari ni dia spesifik. Dia kata kalau jauh sikit mati, kalau dekat sikit mati. Tak boleh ada makhluk. Dekat sikit tak ada makhluk, jauh sikit tak ada makhluk. So sekarang ni betul-betul kat situ. So kedudukan bumi dengan matahari macam tu adalah benda yang kita kata nak mengajar kepada kita, alam ni luas. Tapi yang boleh ada makhluk kamu je. Saya soalan sekarang, kamu datang sini ni adakah secara tak sengaja ke sengaja dijadikan? Itu tajuk dia. Sengaja tak sengaja. Kalau tak sengaja random, kita nampak kita kat sini, depan sana ada seekor lagi. Oh ni jatuh ni, makhluk asing buat. Tak ada. Mana ajarkan kita. Maksudnya jarak tu adalah betul. Yang pandu supaya bulan sebulan sekali mengambang. 30 hari sekali dia betul-betul dia bulan. Kan? Kalau ikutkan tak boleh. Kita boleh aturkan, tapi Allah Ta'ala aturkan untuk kita supaya kita tahu bulan bergerak, matahari punya tarikh dan sebagainya. So benda tadi macam dia memandu semua benda tepat. Pokok keluar pokok, tumbuh kan daun dia, kanan satu, kiri satu.
Kan kalau boleh keluar, kanan dengan satu tidak satu. Kalau dia berebut, dua-dua nak tumbuh kat satu tempat. Semua daun tu nak tumbuh satu tempat je, tak ada keluar tempat lain. Agak-agak apa jadi pokok tu? Matilah. Tapi nampak kiri kanan. Dibandu pokok berkenaan. Binatang. Kita Allah Taala beri hidayah hatta binatang sini pun. Kita nak bincangkan tu kan. Berkenaan dengan apa? Penyu. Ingat? Penyu antara makhluk yang Allah Taala jadikan dari lahir mak bapak tak ada. Mana mak bapak dia duduk tepi tunggu. Anak mari sini. Tengok cerita kartun ni lah ada. Cerita kartun ada, cerita biasa tak ada. Mak bapak dia tinggalkan anak dia. Datang-datang tak ada lah. Dia betul-betul tinggalkan. Dia bukan menangis. Dia menangis tu bukan mengalir air mata. Pasal mata dia tak boleh kering. Mata dia tak boleh koyak kornea nanti kan. Kornea eraser tak berlaku pada dia. So mata dia keluar air tu. Dan kita pula tengok penyu tu menangis pasal telur dia kena ambil. Kalau tak ada orang pun dia telur menangis juga. Kan? Faham tak? Masalah betul dia orang ni. Pada pandai je. Anyway, anak penyu keluar. Kan keluar tu kan. Tanpa nota, tanpa tunjuk ajar, dia tahu dia penyu. Dia keluar dia berenang. Dia tahu apa makanan dia. Tak ada pula dia jadi karnivor. Gigit orang kan. Orang benda gigit. Hanya tu gigit. Pening kepala orang yang besar kan. Dia kata, mana aku tahu kan. Mak bapak aku tak ajar. Seriously kan, mak bapak dia tak ajar pun. Nah, makanya kita kata, macam saya kata dulu, ada istilah ataupun apa perpatahan Melayu macam penyu masuk kampung. Macam penyu masuk kampung. Ha? Ada? Macam penyu masuk kampung ada? Tak ada lah. Yang ada apa? Rusa kat kampung. Ikut rusa dengan penyu, siapa mak bapak dia bela jaga dah lama? Rusa lah. Mak dia bela tu sambil minum susu, mak dia kata, ni haram makan, ni halal makan. Maksudnya mak dia ajar lah, ini racun, ni sekian, itu musuh dan sebagainya. Kan mak dia lari. Kalau tak, kan rusa tu tahu keluar-keluar kawan dengan orang, kan? Lepas tu dia kata rusa masuk kampung. Tapi penyu, tengok penyu, tanpa dia ajar, kan, tahu. Dan dia tahu dia penyu, spesies apa, tak silap kahwin lah pula. Kejar ikan paus ke? Kenapa kejar ikan paus? Mana saya tahu saya penyu, dia kata. Kan, tak pening kepala. Anyway, ini kita bahaskan ni. Yang beri petunjuk pada dia siapa? Allah. So kalau itulah aturan alam ini ada petunjuk. Maka yang beri petunjuk siapa? Al-Hadi. Yang Maha beri petunjuk. Kalau tak ada beri petunjuk pada semua benda kat alam ni, takkan dia biarkan kita terkantang-kanting, tak dapat hidayah. Dan sebab itu diutuskan para Rasul alaihi wassalam supaya kita tahu ke mana kita nak pergi. Dari mana kita datang? Kenapa kita datang? Ke mana kita nak pergi? Itu soalan paling besar. Dipersoalkan, sampai sekarang tak ada jawapan kalau ikut agama lain. Islam je datang, dia cakap jawapan. Datang yang Buddhism ke Hinduism, cerita tapi pening kepala, tak faham-faham. Kejap dah lahir jadi kucing, lepas tu dah jadi anjing, lepas tu jadi orang balik, lepas tu jahat jadi kucing balik. Macam-macam, pelik. Kan, banyak benda pelik-pelik lah kita kata. Tapi Islam datang bagi jawapan. Dari mana, kenapa kamu datang dan ke mana kamu nak pergi lepas ni. Itu jawapan. Allah Ta'ala takkan biarkan sia-sia. Begitu juga kita dapat lihat kuasa Allah Ta'ala untuk menghidupkan balik berdasar pada makhluk dia. Mana kekuasaan yang maha hebat, menjadikan matahari yang besar, yang kita kata power, dia kata cahaya dan radiasi dia cukup dahsyat. Yang mana kita kata kuasa Tuhan yang itulah yang akan hidupkan kita semula. Pandang di situ kita akan perhatikan. Dan sebab Allah Ta'ala kata, kecelakaanlah bagi siapa-siapa yang lepas lihat semua sekali benda ni. Thumma ba'da hadza, kemudian sesudah ini yastamiru ala takdzibihi wa kufrihi, dia berterusan di atas pendustaannya dan kekufuran dia. Terus kufur dan terus tak percaya, dan dia ada masalah. Pasal dah nampak tapi dilawan juga. Yang sebab itu Allah Ta'ala kata wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaanlah bagi orang yang pada hari berkenaan pada hari berkenaan terhadap orang-orang yang mendustakan, tak nak percaya. Diberikan semua bukti tapi tidak mahu mempercayai. Jelas? Baik, ada soalan? Ustaz, Ya. mendustakan tu, what does it mean? Mendustakan not believing. Dia actually ada beza. Mendustakan tu menafikan. Dia juga. Dia actually kadzaba, berbohong. Kadzaba, not believing. Disputing. Mana you say that, ya, bohong lah. Kita kata macam tu. Actually macam tu. Itu perbuatan dia. Kita mengatakan orang tu berbohong. Kita mendustakan orang tu. Kita kata dia tak betul. Itu meaning dia. Kalau kita kata bukti yang ada sekarang ni semua menunjukkan alam ni akan musnah. Bukti menunjukkan semua sekali bahawa memang para Rasul telah datang. Jadi sekarang ni kenapa masih lagi kita menanti? Nak bertaubat, tangguh dulu, besoklah, tunggu tahun depan. Apa pasal? Kan? Nak tahun depan ada potongan harga untuk taubat. Tak. Jadi masa dia supporting tu, maksud dia tak percaya. Dia seeing the everything tapi masih lagi tak nak beriman. Itu maksud dia. Mana mukadzibin lawan pada mukmin. Kafir tu engkar. Kafir tak semestinya tak percaya. Contoh macam iblis.
Laknatullahi alaih. Dia bukannya tak percaya Allah Ta'ala Tuhan. He's not saying that Allah Ta'ala is not the God. Dia kata bukan, dia kata Allah Ta'ala bukan Tuhan. Tak, dia kata Allah Ta'ala Tuhan. Bahkan dalam kita clarification, dia Allah Ta'ala kata dengan dia, malaka Allah tasjud id amartuk, apa engkau tak sujud bila aku perintahkan kau? Dia kata apa? Ana khairum min, aku lagi baik banding Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. Meaning that dia clarify siapa Tuhan. Allah. Kita kata tak ada kata ada berhala baru buat dia. Dan dalam masa yang sama dia percaya Allah Ta'ala boleh panjangkan usia dia. Kan Allah Ta'ala kata kan, dia kata Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan hari aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Meaning that dia tahu Allah Ta'ala boleh berkuasa memanjangkan umur. Yang mengawal usia manusia adalah Allah. Meaning that dia bukan tak percaya Allah Ta'ala Tuhan. So sebabkan berkafir tadi tak semestinya tak percaya. Faham ada beza Kafir ni, kufur ni, dipasangkan para ulama dia beza-beza kufur ni pada ada 4-5 bentuk. Antara kufur macam kufur yang berlaku pada syaitan tu adalah kufur daripada kufur iba atau kufur ingkar, yang tak nak percaya, tak nak buat. Mana tahu benda tapi lawan. Berbeza dengan orang yang dia kata tak nak percaya langsung. Macam saya sebut Richard Dawkins. Kan tahu saya sebut nama ni kan. Ni pelik dia pelik. Kalau dia kata dia ni kena jagoh kepada etis zaman kita sekarang ni yang karang buku Tuhan tak ada dan sebagainya kan. Dia boleh kata bila dia ditanya berkenaan soalan-soalan pelik-pelik ni kan. Ada satu temu ramah dia buat. Last sekali kan dia orang soal dia, salah seorang peneramah tu soal dia tanya berkenaan dengan the intelligent design. Kan intelligent design maksud dia ke bentuk kejadian alam ini yang teratur bersistem. Maksud dia bukan tak sengaja. Macam saya kata kan, macam kita kata bumi kita ni ada graviti. Ataupun bagi ahli fizik, dia kata yang menggerakkan dunia ni graviti, apa lagi? Radiasi, apa lagi? Ada berapa benda? Gravity, radiation, gravity, tarikan gravity, radiasi. Apa lagi satu lagi? Dia bayangkan itulah membentuk alam ni. Bahkan dia berkata the rotation of molekul ni pun berlaku dengan sebab tadi gravity dan sebagainya. Jadi dia orang bayangkan macam tu. So anyway, bila kita kata gravity contohnya antara benda yang mencipta alam ni, kalau saya tumpahkan air ni saya pernah try ajar budak 5 tahun. Budak 5 tahun, saya kata dengan dia, kita macam mana kita kat bumi ni, semua tempat tak ada makhluk, kita je ada makhluk. So dia kata, luckily we are on the third round from the sun. Kita kan nasib baik berada pada batu yang berada nombor 3 daripada matahari. Saya kata luckily, dia kata luckily kan. Maksud dia secara tak sengaja lah. Saya nak ajar budak ni, saya kata kalau saya tumpahkan air ni, ni kalau saya tumpahkan Zul kena lap. Saya tumpahkan air ni kan, apa possibility nama saya ditulis dengan sebab graviti, tulis nama saya. Tumpahkan, tulis Adli bawah tu. Ni pen apa, kita ada pen kan. Pen ni kita buka, letak kertas bawah, jatuh kan. Bila graviti, tarikan dengan sebagainya, fizik punya ni lah, law. Apa kebarangkalian dia akan tulis nama saya? Tolak saja, random ni, tolak. Harun Yahya ada main ni, dia kata letukkan satu gudang jadi kapal terbang. Letuk satu gudang, buat kapal terbang yang berfungsi dengan letupan. Kawal letupan tu letak angle mana, jadikan kapal terbang sebiji. Jadi kita buat je lah. Tolak ni, apa kebarangkalian tulis nama saya? Bahasa Arab atau bahasa Inggeris? Orang kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab di sini ada aturan. Pasal bila kita kata Ain dan Lam Ya ataupun ADLI kan, bila kita letak sebelah menyebelah, ia maksud dia aturan. Kalau kata A random, ujung sana A, L ujung sana, lepas tu I atas bumbung, it's actually random. Tak ada aturan, tak ada. Tapi bila tulis A, kemudian sebelah dia D, maksud dia itu adalah apa? Aturan. Dibuat dengan ilmu, dibuat dengan kehendak, dibuat dengan apa? Dengan pengetahuan. So benda tu tadi kalau kita apply, tulisan Adli tak boleh jadi dengan sini. Macam bismillah tu kan. Kalau saya ni orang pakar sangat, pakar fizik, kimia, biologi. Saya pakar gila-gila. Okey. Lepas tu saya kata tahu, tulisan tu saya tak tulis. Ni nak ajar orang etis kan. Saya tak tulis tulisan tu. Tapi tulisan tu jadi sebab aircon ujung sana, minta sini, aircon belakang tu, minta sini, aircon belakang sana. Kemudian habuk dari atas ni, dia pusing, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada orang boleh terima macam mana boleh kan? Pasal apa? Pasal kat situ design, ada bentuk macam ni lah. Macam bila kita kata apa, kotak tisu ni tak jadi macam ni sebenarnya. Dia bukan dibuat. Dia ada lori bawa kertas, langgar dengan lori bawa dakwat, lori bawa gam. Pelanggaran tu menghasilkan kotak tisu dan tisu sekali dalam dia. Nonsense kan?
It's nonsense. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada aturan. Meaning that mesti dibuat dengan purposely sengaja, bukan tak sengaja. Jadi kita kata internet macam dekat Dokin, bila dia tanya soalan benda tu, tak ada jawab apa. I think tapi ada kali saya buka YouTube tu, dia kata I think there's a more intelligent creatures than us came to earth and dia kata create us and went away. Ada makhluk asing buat kita, kemudian lari balik. Bodoh gila. Kan saya kata macam bangangnya. Actually dia apa? Dia memang nak nafikan Tuhan terus. Macam Iblis tak nafikan Tuhan. Dia tak ada kata Tuhan tak ada. Tuhan ada. Ada juga orang yang kata kufur, syirik. Kufur menyekutukan Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala Tuhan, tapi ini pun bagus juga. Kufur lah tu. Mana dia dalam bentuk konsep macam orang kafir, dia panggil musyrik tu, dia dengan kafir. Sebab dia apa? Dia enggan menerima Allah Ta'ala, hanya Tuhan. So bila sebut kafir, dia merangkumi banyak bentuk. Mana orang yang menyekutukan Allah Ta'ala Tuhan, menyekutukan Allah Ta'ala ni kafir. Orang yang enggan mengikut perintah Allah kafir. Yang ni juga masalah yang tadi, orang yang menafikan terus, takdzib ni kafir lah. Nak menafikan Allah Ta'ala terus, tapi tak nak tahu langsung. Shut off, dia tutup pintu terus. Sebab apa? Sebab tak nak kata ada Tuhan. Itu problem dia. Maksudnya dia ni takdzib. Berbeza dengan orang yang apa? Percaya Tuhan ada, tapi apa? Langgar juga perintah. Lain. Maksudnya dia macam iblis lah. Macam iblis tadi, percaya Allah Ta'ala Tuhan. Dia tak kata ada Tuhan lain, tapi aku tak ingat kau sesatkan aku ni. Dia macam tu pula, lain. Nampak tak? Dia kufur. Dia tadi kufur yang bentuk kesombongan. Kufur yang engkar. Maksud kufur yang enggan mematuhi peraturan, tapi dia tak kata Allah Ta'ala bukan Tuhan. Never ever dia kata Allah Ta'ala bukan Tuhan. Bahkan lepas dia sesatkan manusia, dia kata apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Dalam Quran ada 3-4 kali diulang. Syaitan ni bila datang kepada kita, dia ajak kita buat jahat, kita kufur saja, dia kata apa? Ana inni bari'um mink. Aku tak ada connection dengan kau. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Berulang kali disebut dalam Quran. 3-4 kali disebut dalam Quran. Kerana apa? Kerana itu daripada segi asas dia tahu Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan, tidak yang lain. Tapi dalam apa? Degil. Kedegilan. Itu beza. So macam orang yang mendustakan, tak percaya, itu lain. Dia tak nak percaya langsung, dia deny. Beza. Jelas? Okey. Berhenti kat sini kan? Ni kita sambung kemudian insya-Allah. Ayat 30, ayat 29 sampai ayat yang ke-40 insya-Allah. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.